Alhamdulillah, malam ini kita akan berforum sama-sama bersama dengan barisan ahli panel yang nanti tidak asing lagi lah untuk kita pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, ahli panel yang pertama itu saudara Muhammad Khairul Izzat bin Ismail, jawatannya Ketua Penerangan Gamis Pusat, berasal daripada Nibun Tebal, Penang, dan belajar sekarang di UiA dan dalam jurusan Syariah. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Barisan penyanyi kedua, saudara Muhammad Azmil bin Abu Suman, Ketua Majlis Perwakilan Pelajar USIM, berasal juga daripada Penang dan belajar dalam jurusan Al-Quran dan Multimedia. Alhamdulillah, apa khabar saudara Azmi? Alhamdulillah, sihat banyak, alhamdulillah. Dan ujung sekali barisan panel yang ketiga, saudara Muhammad Syazmi Sapian yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UM Nilampuri, juga jiran kepada KIAS sebenarnya. Kalau yang sebelum ni mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar yang mana tak kenal lagi siapa jiran kita di sebelah yang memegang kepada perwakilan pelajar di KIAS, dan inilah orangnya. Cukup segak lagi perkara yang wajib merah. Okay, untuk makluman, saudara Syazmi ini belajar dalam jurusan Kos Syariah dan berasal pada Gombak, Selangor. Okay, Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada ayah-ayah dan ibu-ibu hadirin muslim-muslimat yang sudi hadir pada Karnival Hari Terbuka KIAS, Kampus KIAS Hi-Tech 2014. Dan untuk meneruskan forum perbincangan kita pada malam ini, untuk makluman, insya-Allah kita malam ini akan memperbincangkan suatu tajuk yang mana tidak asing bagi kita, yang mana tajuk yang kita gariskan itu mahasiswa ejen dalam mendepani isu semasa. Okey, seperti yang mana sedia maklum, bila mana kita katakan mahasiswa ataupun kita katakan mahasiswa ni merupakan golongan yang terpelajar, golongan intelektual yang mana memiliki kemahiran, yang mana memiliki ilmu, yang mana memiliki segala kata kemahiran yang mana yang patut ada pada seorang mahasiswa. Dan bila mana kita bicara tentang mahasiswa ejen dalam mendepani isu semasa, elok kiranya kita memahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan ejen dalam tajuk kita pada hari ini. Untuk mengupas lebih lanjut, anda persilakan Fadil, wakil pada kami, saudara Izzat, untuk menerangkan lebih lanjut, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator forum, saudara Ahmad Syahmi Muhammad Kamil, barisan panelis rakan-rakan saya daripada USIM, saudara Azmil dan saudara Syazmi daripada Nilampuri UM. Alhamdulillah, dan jutaan ribuan terima kasih, kesyukuran juga saya ucapkan kepada pelajar-pelajar KIAS atas sudi jemputan menjemput wakil Gamis Pusat untuk bersama-sama diskusi pada malam ini. InsyaAllah kita akan mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk forum kita pada malam ini, iaitu mahasiswa ejen mendepani isu semasa. Baik rakan-rakan, hadirin hadirat, mahasiswa, mahasiswi yang saya muliakan kerana Allah, suka untuk saya baca satu ayat Quran untuk sama-sama kita melihat satu view atau gambaran tentang apa topik yang kita perbincangkan pada hari ini ataupun pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Rakan-rakan, mahasiswa, mahasiswi, adik-adik, abang-abang yang saya muliakan pada malam ini, kita bicara tentang isu mahasiswa dan mahasiswa sebagai ejen mendepani isu semasa. Yang pertama ni saya cuba nak bagi kita semua nampak apa itu gambaran sebenar mahasiswa itu di mata masyarakat. Rakan-rakan sekalian, mahasiswa-mahasiswi, kalau kita buat satu perbandingan secara am, kita compare mahasiswa dengan masyarakat yang lain seperti pekerja buruh, pekerja awam, penjawat awam, orang yang sudah pencen, mahasiswa ini ada satu nilai yang tidak ada pada komposisi masyarakat Malaysia yang lain. Mahasiswa ada keteguhan ilmu yang kuat. Rakan-rakan mahasiswa saya di sini saya yakin ada ilmu. Yang kedua, mahasiswa ada akal yang bijak. Rakan-rakan sekalian, kita semua ada nikmat akal yang bijak. Betul, moderator? Yang ketiga, kita ada tenaga yang kuat. Kita compare dengan pakcik-pakcik kita di luar sana. Pakcik kita kadang-kadang nak jalan 2 km tak larat. Tidak larat untuk mencari ilmu. Tapi kita sebagai mahasiswa ada kemampuan, tenaga itu Allah bagi. Dan yang paling penting, mahasiswa ini ada semangat yang jitu. Kalau kita tengok kebangkitan anak muda di seluruh dunia, kebanyakannya dominasi kepada puak-puak kebangkitan ini adalah anak muda. Baik rakan-rakan sekalian, bila kita bicara soal mahasiswa ejen mendepani isu semasa, saya tak tahu nak gambarkan macam mana ejen ini. Cuma saya dapat satu idea. Antum semua ataupun mahasiswa-mahasiswi depan saya ni pernah tengok tak ejen takaful? Pernah tengok tak ejen takaful? Kalau kita tengok ejen takaful, dia kalau setiap syarikat, contoh kita ambil syarikat MAA takaful. MAA takaful dia ada certain target untuk reach, untuk sampai. Contoh tahun 2014 kita target masyarakat Malaysia di Negeri Sembilan sebagai contoh, ambil takaful dengan MAA sebanyak 300,000 orang sebagai contoh. Apa yang saya cuba nak relatekan atau saya nak cuba kaitkan, yang saya nak kaitkan antara ejen takaful dengan ejen mahasiswa sebagai mendepani isu masa tadi ialah kita seperti mempunyai tugas yang sama. Sebagai contoh, ejen takaful akan berjumpa dengan klien. Dia akan cakap, tuan, saya ada jual produk ini, produk untuk pergi haji, nama dia MAA Al-Hajj sebagai contoh. So dia akan perkenal apa kelebihan produk dia, kita kena bayar bulan berapa, macam tu. Kalau orang yang berminat untuk cari ejen pula, dia akan kata sebulan kita akan dapat bajet ni. Kalau kita dapat seorang yang jadi ejen takaful bawah kita dapat ni MLM dia macam ni. Itu orang yang buat jualan takaful ejen. Tetapi mahasiswa ejen kepada isu semasa ini, mahasiswa yang pertama sekali kena ada target group. Faham tak target group ni apa? Target group ni ialah golongan sasaran. Maksudnya mahasiswa yang mendepani isu semasa ini dia kena ada golongan sasaran. Mahasiswa-mahasiswi, adik abang, rakan-rakan yang saya muliakan, pada hari ini kita masyarakat berilmu, anak muda, kita tidak ada masalah sedikit pun untuk memahami isu semasa. Tetapi yang menjadi masalahnya golongan-golongan luar bandar. Harga minyak naik, harga tol naik. Kadang-kadang makcik dalam bandar, pakcik dalam bandar tak tahu. Jadi saranan saya, golongan-golongan anak muda mahasiswa ini perlu jadikan makcik-makcik, pakcik-pakcik luar bandar ni sebagai target group. Maksudnya kita kena jadi ejen penyebaran kepada isu-isu yang tepat dan betul dari sumber yang sahih untuk menceritakan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik kita di luar bandar. Maksudnya kalau kita di bandar ataupun kita sebagai anak muda pada hari ini, kita ada handset, kita ada akses internet. Tiap-tiap hari kita tengok Facebook, harga minyak naik, harga tu naik, tapi ada harga yang turun, harga kangkung.
Tapi rakan-rakan sekalian, makcik-makcik, pakcik-pakcik kita di luar bandar tiada kadang-kadang dan kebanyakannya tiada akses internet yang baik dan kadang-kadang tidak tahu apa itu Facebook, apa itu internet. Jadi sebagai mahasiswa yang ada cita-cita menjadi ejen yang mendepani isu semasa, kita kena ada target group yang jelas. Itu yang pertama. Maksudnya kita kena ada satu target group. Golongan yang mana kita perlu tackle untuk memahami isu semasa. Yang pada pandangan saya secara peribadinya, saya mendapati golongan luar bandar kini terlalu jauh dengan isu semasa dan akses kepada social media. Jadi mereka agak ketinggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa ejen mendepani isu semasa ini perlu ada satu pembacaan yang bersifat sangat luas. Sebab itu saya mulakan forum saya tadi atau bicara mula saya tadi dengan satu ayat Quran, Iqra. Tuhan menyebut bacalah dengan nama Tuhanmu. Rakan-rakan sekalian, kadang-kadang kita malu sekarang. Umat Islam pada hari ini tahap pembacaan dia sangat kurang. Pernah ada satu kajian, kalau dia compare di negara Arab, di negara Asia, di negara Barat, berapa kadar pembacaan buku setiap bulan atau setiap tahun. Rata-rata rakyat Malaysia atau pelajar Malaysia yang belajar di universiti hanya mengkhatam atau membaca bahan bacaan sebanyak 3 buku je setahun. Ini satu benda yang amat mengecewakan kita sebagai student mahasiswa di Malaysia. Yang pertama, kena ada sasaran atau group target. Yang kedua, perlu ada wider reading atau pembacaan yang luas. Dan yang ketiga, mesti ada satu analytical atau critical thinking terhadap pembacaan isu. Rakan-rakan sekalian, dalam memahami isu semasa, kita tak boleh contoh, kita tengok Facebook, kita terus ambil sumber tersebut dan kita cerita ke orang. Kita ambil daripada satu sumber blogger, kita terus ambil, kita cerita ke orang. Dalam memahami ataupun meneliti atau menganalisis isu semasa ini, kita ada satu added value ataupun nilai tambah kepada pembacaan kita, itu ialah critical dan analytical. Critical thinking dan pemikiran yang bersifat analisis. Maksudnya di sini, kita perlu kepada sedikit homework. Perlu tengok banyak sumber. Kalau kita belajar Quran Sunnah, sahabat saya ni belajar Quran Sunnah, kita ada satu ilmu jarah wa ta'dil, betul? Maksudnya bila kita dalam ilmu hadis, kita ada satu ilmu nama dia jarah wa ta'dil. Maksudnya kita tengok setiap hadis tu, kita tengok kesahihan menurut rawi-perawi dia, betul? So begitu juga isu semasa. Tak adalah compare kan? Tapi maksudnya begitu. Maksudnya dalam memahami isu semasa ni, kita kena tengok banyak sumber dan kita compare. Dan akhir sekali, pada pandangan peribadi saya, bila sebut mahasiswa sebagai ejen yang mendepani isu semasa, kita perlu menilai isu semasa tersebut dalam konteks root issue ataupun isu asas. Akhir sekali saya sebut, sebelum saya tutup bicara saya mula ni, saya sebut yang pertama sekali kena ada group target, yang kedua kena ada pembacaan yang luas, yang ketiga kena ada analytical dan critical thinking, dan yang akhir sekali kena memahami isu asas. Wallahu alam. Saya serah kepada tuan moderator. Terima kasih kepada Al-Fadil saudara Khairul Izzat yang mana telah membahaskan secara tak langsung ataupun kita kata secara keseluruhan yang merangkumi tajuk kita pada yang kita perbincangkan pada malam ini, mahasiswa ejen dalam mendepani isu semasa. Baik, yang kita dapat simpulkan bahawa daripada perbincangan ataupun penjelasan yang mana saudara Khairul Izzat sebut tadi, yang kemudian kita dapat ambil antara kesimpulan yang mana ejen yang dimaksudkan dalam tajuk tersebut ialah mahasiswa ialah tonggak utama ataupun kita katakan peneraju kepada perubahan dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita pergi kepada ahli panel yang kedua, saudara Azmin. Secara umumnya bila mana bergelar mahasiswa ataupun kita katakan talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, yang mana tidak lain tidak bukan tugas utama dia menuntut ilmu dalam bidang akademik. Namun ada sebilangan daripada mereka ni yang mana hanya menumpukan kepada
tugas 3K, kita katakan mahasiswa yang bergelar 3K. 3K apa 3K? 3K, katil, kafe, komputer. Yang mana tidak langsung mengambil kisah tentang akademik dan sebagainya. Baik, bagaimana kita nak mengatasi ataupun kita nak mengatasi ataupun kita nak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kelompok mahasiswa seperti ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator saya Sazmin, ahli panel, saudara Khairul Izaz dan sahabat Ana. Sebelah ni depan ini saja, saudara Afian. Salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Bapak semua sihat lah? Masalah bila orang pernah cakap lagu ni ya. Salam untuk Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pimpinan KIAS, pimpinan pelajar-pelajar daripada Nilampuri, Universiti Malaya yang berjiran dengan KIAS. Alhamdulillah, sahabat yang baik merasakan insya-Allah. Sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara berkaitan dengan anak muda, apabila kita bercakap berkaitan seorang mahasiswa, maka tidak dapat tidak kita akan tergolong dalam satu golongan orang muda. Kita akan tergolong dalam golongan remaja. Apabila kita berkata berkaitan seorang mahasiswa, maka kadang kita membayangkan di peringkat kita seorang mahasiswa, seorang tubuh badan yang kuat, yang gagah, melangkah kaki ke universiti, melangkah kaki ke IPTA dan IPTA yang lain untuk menuntut ilmu. Dalam masa yang sama mereka punya idea dan energi. Idea dan energi di sini anak sikit sebanyak kemudian ialah energi di sini ialah ataupun idealis berkaitan dengan peranan mahasiswa itu ialah apa? Mahasiswa yang tidak terlibat sepenuhnya dalam gerakan mahasiswa, mahasiswa yang tidak terlibat dengan persatuan dan sebagainya. Tapi golongan kita nak mahasiswa ini, mereka ini tergolong dalam golongan yang dinamakan energi. Energi ini apa? Golongan mahasiswa, golongan remaja yang bergiat aktif dalam berpersatuan, yang bergiat aktif dalam bidang-bidang yang lain-lain. Contohnya seperti ikutlah, sebagai YDP ke, sebagai MPP ke, sebagainya. Bergerak aktif, memberi pandangan yang bernas kepada orang lain, memberi hujah yang baik ketika mana duduk bercakap. Itu mahasiswa yang kita nak. Kita tak nak apabila kita berbicara seorang mahasiswa, mereka memang tidak terlepas daripada 3K. Mungkin ada tambah sikit, dia sekarang ni dia di 4K dah. Kan 5K, 4K. Yang satu lagi apa? Kelas. Kelas ni wajib pergi. Itu jadi 4K. Mungkin katil, kafe, komputer, memang wajib dah. Komputer ni tiap-tiap hari. Betul tak? Kalau tengok komputer sehari rasa macam boleh demam. Betul sahabat-sahabat yang di sini. Tak tengok sehari tu tambah tak tengok FB. Tergetar tangan dah. Contoh. Jadi 4K kelas. Adakah kita nak seorang anak muda yang mempunyai idea yang sangat baik, pemikiran yang bernas, idea yang sangat mencurah, boleh memberikan pandangan dan nasihat kepada orang lain, hanya berkisar kepada 4K ini? Mahasiswa ini boleh dikatakan mahasiswa yang lemah lah. Kita boleh katakan begitu. Kenapa mereka tidak ada sifat yang ada dalam diri mereka untuk merubah orang lain, dan mereka bersama-sama untuk merubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Kalau kita melihat salah satu karya yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku yang karangan Asy-Syabab fi Zaun. Syabab pada hari ini dia berkata apa? Remaja ialah waktu dibina kekuatan, masa yang mempunyai semangat yang kuat. Dan kerana apa? Kerana Yusuf Al-Qardawi bercakap, waktu pertengahan inilah
menunjukkan mahasiswa itu, golongan remaja itu kuat, dan sebaik-baik pertengahan ialah waktu pertengahan ini. Contoh kita melihat macam matahari kita melihat waktu pagi, kalau kita jemur pakaian lambat kering tu. Tapi apabila waktu pertengahan, waktu kemuncak, di antara contoh pukul 12, pukul 1, tengah panas, kita jemur kain cepat kering betul, ada kekuatan di situ. Maka konsep ni sama di sini. Seorang remaja apabila peringkat awalnya mungkin dia kurang, tak pandai bercakap, nak bercakap pun tak pandai. Orang tak pandai nak kecek, betul. Betul boleh sikit-sikit. Dan apabila dah makin tua, dah gagak dah nak cakap. Waktu remaja inilah peluang dia membina kekuatan, peluang dia untuk bercakap, peluang untuk memberikan pandangan yang terbaik untuk orang lain. Dan apa karya ataupun risalah, di antara satu risalah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Asal Al-Banna yang berkaitan, dia berkata di antara 4 ciri utama mahasiswa yang berjaya pada hari ini, yang mesti ada pada remaja hari ini ialah apa? Yang pertama, keimanan yang utuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, keikhlasan dalam melakukan kerja. Yang ketiga, amanah dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dan yang ketiga, jangan cakap saja, dia perlu beramal. Dia bekerja, dia bercakap, dia membuat kerja, tak bercakap saja, tak bercakap kosong. Bagi arahan para orang lain buat, tapi dia tak buat. Sama-sama untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercakap, kita berbicara berkaitan peranan mahasiswa ejen mendepani isu semasa. Setakat mana kita memahami isu semasa? Adakah kita memahami dalam konteks di peringkat kampus kita sahaja, di dalam kampus kita sahaja, luar daripada pagar ini, luar daripada kampus kita tak membicarakan tentang isu semasa. Kita hilang terus. Tapi seorang mahasiswa yang berada pada hari ini perlu ada kemahiran yang lengkap untuk dia menjawab persoalan orang lain. Dia mendepani isu semasa. Orang tanya isu semasa berkaitan isu semasa, boleh menjawab. Kalau orang tanya apalah contohnya, pasal isu kangkung, apa jawab apa agaknya? Yang kami tahu kangkung tu makan masak kais tak? Contoh. Tahu makannya. Tak tahu menjawab isu apa sebenarnya yang berkaitan dengan isu kangkung. Apa sebenarnya yang berkaitan dengan isu turun, isu yang PTPTN dan sebagainya. Adakah kita boleh menjawab isu tersebut? Sedangkan kita sekarang ini bergelar mahasiswa ejen kepada ejen perubahan. Tapi setakat mana kita buat perubahan dalam diri kita? Setakat mana kita buat perubahan di kalangan masyarakat kita yang lain? Mungkin yang berada di sini satu masyarakat, satu mahasiswa yang orang kata apa, perfect lah, orang kata kan, molek dah, comel dah, atau sempurna dah lah. Ngaji ilmunya, tudung labunya tak ada lagi, dah tak pakai tudung malam ni. Yang pakai singkat pun tak ada. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kita dalam bi'ah suasana yang baik. Allah Ta'ala mengajar kita dalam bi'ah yang baik. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peranan yang utama kepada mahasiswa sebenarnya ialah akan bawakan kepada 3 benda ini yang perlu ada dalam masyarakat kita, yang perlu ada dalam pemikiran kita untuk kita buat perubahan kepada masyarakat di luar daripada kita. Alhamdulillah, mungkin masyarakat di sekitar kita dah baik, kawan-kawan kita dah baik, sahabat-sahabat kita di sekeliling kita dah baik, kita dah berjiran, mungkin dah MOU, lebih kurang lah, kias dengan Nilampuri, boleh berjabat tengah-tengah jalan, lain tengah-tengahnya, jabat tangannya, yang apaknya, tegur siapa menjerit, hei Hana, dengar. Alhamdulillah. Yang pertamanya ialah apa? Kita perlu sedar bahawa sebagai golongan mahasiswa yang berada pada golongan umur pertengahan ini, dia ialah golongan yang menjadi pewaris. Dialah yang mewarisi segala nilai murni. Dialah yang akan mewarisi segala, sama ada benda itu baik ataupun buruk. Kalau perkara itu baik, maka alhamdulillah tidak ada masalah. Mungkin masyarakat kita di luar sana, remaja-remaja kita di luar sana, masyarakat ataupun kawan-kawan kita di luar sana yang berada bukan dalam konteks agama contohnya, mungkin sekolah menengah biasa, mungkin tidak belajar agama, yang jahil tentang agama, sebaca Fatihah pun tak tahu. Dan dibandingkan dengan kita, alhamdulillah 30 juzuk dalam kepala semua, betul tak? Anda dengar sahabat panel anda beritahu tadi, pelajar kias ni kena hafal 30 juzuk, betul tak? Alhamdulillah, hafiz hufafah belakang dah kan.
Itu yang pertama. Maka selalu kita mendengar perkataan ini, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Siapa golongan ulama itu? Sudah semestinya golongan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu. Kalau kita konteks kita golongan yang menuntut ilmu sekarang ini, maka kita menjadi golongan pewaris kepada ilmu itu. Salah-salah dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu fasad dalam diri kita ialah kita sebagai golongan pengganti. Apa golongan pengganti ini? Golongan yang menggantikan kaum yang telah rosak. Mungkin yang berada di sekitar kita. Mungkin kita berada di sini, kita merasakan alhamdulillah pelajar kias ini pelajar yang sangat baik. Pergikanlah Allah comel. Apakah semat dah. Kalau muslimah tu jalan tunduk mata, tunduk pun melanggar tiang. Tak tegur muslimin tak layan. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Menjaga pandangan. Tapi kita perlu ingat kita ialah golongan pengganti yang akan menggantikan masyarakat di luar sana. Apakah peranan kita untuk mengubah masyarakat yang berada di sekeliling kita untuk menjadi perkara manusia yang baik? Mungkin yang berada di sini dah baik dah, terbukti baik. Tapi masyarakat di luar sana, masyarakat yang berada di sekeliling kita, adakah mereka baik? Jadi apa peranan kita? Kita adalah golongan pengganti kepada orang-orang yang sedang mengubah mereka. Kita perlu siapkan diri kita dengan pelbagai ilmu supaya kita mungkin mampu untuk mengubah masyarakat yang di luar sana dan seterusnya menjadi pengganti. Kalau kita pada hari ini pun akhlak kita pun dah kata apa? Teruk dah. Bila kata apa tu? Punah dah. Hancur dah. Habis dah. Tak molek lah. Macam mana kita nak membawa peranan kita sebagai golongan sasaran itu dikatakan mudah mahasiswa Islam. Salah-salah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat yang 54, ayat 54, anda baca salah tafsiran mungkin cara general yang berkaitan makna ayat tersebut ialah jikalau kamu tidak orang yang beriman itu mereka murtad kepada Allah, mereka tidak melaksanakan perintah Allah, nescaya Allah Ta'ala akan gantikan golongan yang lebih baik daripada mereka. Dan golongan inilah mereka lebih sayang kepada Allah, mereka lebih lembut kepada orang Islam, dan mereka golongan inilah yang berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam ini yang kita nak. Peranan orang macam ini yang kita mahu. Salah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sebelum terakhir untuk pusingan pertama ini, kita perlu ingat bahawa kita ialah generasi perubah. Generasi yang membawa dan memperbarui kecacatan yang ada di luar sana. Apabila kita tidak ada konsep untuk mengubah, kita tidak ada pendirian untuk mengubah orang lain, macam mana kita nak mengubah diri kita? Kalau kita tidak ada niat ataupun kita tidak tidak bermula pada diri kita, macam mana kita nak mengubah masyarakat di luar sana? Kita perlu persiapkan diri kita dulu. Aku nak mengubah orang lain, maka aku perlu mengubah sifat aku. Aku perlu mengubah cara kehidupan aku supaya lepas ini aku akan menjadi golongan-golongan yang baik. Mahasiswa yang cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. So untuk mungkin itu untuk gambaran umum untuk berkaitan dengan kita, berkaitan dengan peranan mahasiswa dalam menepani isu semasa. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada diucapkan kepada Al-Fadil Saudara Azmi yang telah menjelaskan ataupun menghuraikan tentang penyelesaian kepada mahasiswa 4K bukan 3K. Alhamdulillah malam ni kita dihujani dengan air, apa tak hujan batu lagi. Jadi kita akan stay di sini, akan tetap di sini walaupun hujan lebat, insya-Allah. Hujan rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah kita mengharapkan hujan yang turun pada malam ini hujan rahmat, insya-Allah. Baik, bila mana kita bicara tentang isu mahasiswa ejen dalam mendapati isu semasa, ada di sana setengah pendapat yang mengatakan bahawa gerakan mahasiswa ataupun mahasiswa ni, peran mahasiswanya hanya terbatas ataupun kita katakan memperjuangkan tidak hanya dalam lingkungan kampus semata-mata, tapi mahasiswa yang ada pada hari ini, yang khususnya baik di KIAS, baik di USIM, baik di UIA yang ada pada hari ini, bahkan telah melebihi peranan mahasiswa yang sebenarnya. Itu apa? Menjadi juru cakap kepada rakyat, antaranya menjadi
badan bebas atau kita kata wakil kepada rakyat untuk mengkritik kerajaan, tindakan kerajaan yang menyalahi. Ni antara peranan yang mahasiswa pada hari ini. Namun ada juga di sana yang mana kalau kita perhatikan sejarah ataupun rentetan yang mana telah pengerakamkan dalam buku-buku yang ada pada hari ini. Contohnya mahasiswa yang menjadi peranan atau menjuarai isu dalam soal demonstrasi baling pada tahun 1974 di Indonesia 1966, yang mana menunjukkan mahasiswa bukan hanya sekadar belajar, malah menjadi juara dalam menjadi juara dalam menepani isu semasa, dalam menjadi juara untuk mengetengahkan soal rakyat, soal kemasyarakatan. Jadi soalnya di sini ada juga setengah pihak yang berpendapat bahawa mahasiswa ini adalah golongan yang pasif, golongan yang mana tidak mampu untuk mencetuskan perubahan. Dia minta saudara Syazmi mungkin boleh huraikan persoalan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-mu'minina al-'amilin bin-nasri wa tamkin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudara Syahmi, rakan-rakan iparat ada ni. Hak muda sekali ni. Memang bunyi sedap tahun akhir di Lampuri. Sedap. Tapi tahun akhir asasi baru. Jadi insya-Allah pada malam ini diberikan peluang berforum bersama orang-orang yang hebat sebegini. Satukan peluang yang ingin anda belajar daripada untuk di sini. Jadi insya-Allah berkenaan dengan persoalan mengenai terdapat sesetengah pihak mengatakan bahawa sini mahasiswa ini golongan yang pasif ataupun golongan yang tidak mampu untuk mencetuskan perubahan. Sedangkan kalau kita telusuri apa yang moderator kita kata tadi, mahasiswa ini adalah ejen yang menjuarai isu semasa. Maka kalau ada sesetengah pihak yang berpendapat sedemikian, mengatakan mahasiswa ini golongan yang pasif, mungkinlah orang yang berpendapat sedemikian ini rumahnya tak ada TV, tak baca paper, internet pun tak ada. Mungkin orang sedemikian. Tetapi untuk hari ini kita akan merungkaikan, adakah benar pendapat sedemikian? Mahasiswa ini golongan yang pasif, mahasiswa ini golongan yang tidak mampu mencetuskan perubahan. Adakah benar? Saya tidak memberikan pandangan secara peribadi, tetapi untuk pada malam ini saya nak bawa sahabat-sahabat mahasiswa, baik daripada KIAS, daripada Lampuri ataupun sekitar Kelantan ini, kita nak bawakan fakta-fakta yang mana menunjukkan bahawasanya mahasiswa ini golongan orang-orang yang proaktif dan proaktif. Sebab ini kita sendiri boleh buat. Adakah kita boleh sendiri boleh judge, boleh hukumkan adakah pendapat ini benar ataupun tidak. Saya ingin bawa kembali sahabat-sahabat sekalian ke era kegemilangan zaman mahasiswa pada tahun sekitar 1965 hingga 1974. Ada pendapat mengatakan Muhammad Abu Bakar dalam bukunya Mahasiswa Menggugat menyatakan pada tahun 1971, tetapi jumhur ulama menyatakan 1974. Dari sudut ini, mengapa kita nak tengok kembali sejarah? Kalau kita sebagai seorang Muslim, kalau kita sebagai seorang mukmin, kita tengok balik kembali zaman kegemilangan Islam pada dahulu. Kita katakan Islam mampu kuasai 2/3 dunia. Kita lihat kehebatan Muhammad Al-Fatih mampu menguasai Konstantinopel. Kita lihat kembali Salahuddin Al-Ayyubi mampu memenangi peperangan salib selama 500 tahun itu. Kalau kita lihat sebagai seorang Muslim, kita inginkan apa? Kita inginkan supaya zaman kita hari ini kita mampu kembali zaman kegemilangan Islam. Kita nakkan hari ini zaman dunia kita hari ini Islam menguasai dunia seperti mana Islam menguasai dunia pada dahulu. Jadi kalau kita konteks dalam kita mahasiswa, kita melihat sejarah yang lepas supaya kita hari ini mahasiswa sedar rupa-rupanya kita sebagai seorang mahasiswa sepatutnya boleh melakukan perubahan dalam dunia. Rupa-rupanya kita sebagai seorang mahasiswa ini suara kita sangat bernilai dalam sisi masyarakat. Rupa-rupanya kita mahasiswa yang telah dibuktikan mahasiswa era kegemilangan 1965 dahulu menunjukkan mahasiswa kita bukan mahasiswa yang lesu, bukan mahasiswa yang lemau. Jadi untuk pada malam ini saya ingin bawakan kita sama-sama
Kita berbincang atas platform sebagai seorang mahasiswa. Kita berbincang atas stand kita sebagai seorang mahasiswa, bukan atas dasar kampus ataupun fakulti semata-mata. Jadi kita ingat, kita tengok kembali pada mahasiswa zaman dahulu, bermula era 1965 hingga 1974, bagaimana mereka menguasai isu antarabangsa. Yang pertama pada 1968, demonstrasi pertama yang mahasiswa laksanakan menentang kerajaan Filipina, yang mana pada ketika itu Filipin membantu Afrika Selatan yang dalam proses menjual senjata, sedangkan pada ketika itu Afrika Selatan mengamalkan prinsip apartheid. Seterusnya, pada tahun 1971, demonstrasi yang pertama dilaksanakan oleh mahasiswa selepas terlaksananya Akta AUKU 1971. AUKU dikuatkuasakan pada April 1971. Pada kali itu berlakunya satu demonstrasi yang mana membantah lawatan Presiden Thailand iaitu Tan On. Mengapa mereka buat bantahan? Mahasiswa Malaysia ini mengadakan bantahan untuk lawatan Presiden Thailand itu kerana menunjukkan betapa caknanya mahasiswa Islam kita, kerana pada ketika itu Presiden Thailand iaitu Tan On itu melakukan kezaliman kepada para umat Islam di Patani. Pada ketika itu jugalah setelah laksananya AUKU, maka berlakunya penguatkuasaan undang-undang. Selama 12 orang mahasiswa cedera akibat bertembung dengan polis. Seterusnya, pada tahun 1967, masih lagi kita ingat dengan peristiwa Teluk Gong dan Hamid Tuah. Okey, apa peristiwa Hamid Tuah? Peristiwa Hamid Tuah ini, golongan petani, golongan peneroka dan pengikut-pengikutnya membina rumah di atas tanah yang mereka terokai sendiri. Hasilnya apa? Kerajaan menangkap Hamid Tuah dan pengikut-pengikutnya, kemudian harta dan rumah mereka dihancurkan oleh kerajaan pada ketika itu pada tahun 1967. Akibat daripada itu, mahasiswa bangkit untuk membela Hamid Tuah dan pengikutnya, membuat perarakan, membuat speaker corner, membuat kutipan derma di hadapan pejabat SUK Selangor. Kemudian pada tahun 1967, PBUN, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya, yang mana persatuan yang tertua di Malaysia. Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya ini ditubuhkan sejak Universiti Melaya di Singapura lagi. Pada Universiti Melaya di Singapura diwujudkan pada tahun sekitar 1949. Universiti Melaya dan merupakan universiti tertua di Malaysia ini, merupakan universiti yang pertama ditubuhkan pada bulan September 1957. Maka pada ketika itu PBUN membuat satu simposium masalah penduduk luar bandar. Apa yang PBUN melaksanakan? Tujuan apa mereka melaksanakan simposium masalah penduduk luar bandar? Mereka mengumpulkan masalah-masalah serta memberikan penyelesaian tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh penduduk luar bandar. Pada ketika itulah kita dapat lihat bahawasanya mahasiswa bukan sahaja berkecimpung, bukan sahaja aktif dalam kampus, malah mereka sangat cakna dengan isu yang berada di luar kampus. Mereka sangat membantu, mereka sangat mendekati masyarakat di sekitar kampus mereka. Kemudian kita lihat balik pada isu AUKU 1971, yang mana akta dalam AUKU itu antaranya adalah menyekat mahasiswa daripada berpersatuan. Mengapa kerajaan membuat isu AUKU? Mengapa kerajaan mengadakan AUKU? Kerana pada ketika itu, pada era 1965 hingga 1971, mereka akui kerajaan sangat takut dengan kekuatan mahasiswa. Rakyat sangat bergantung pada mahasiswa. Suara mahasiswa merupakan suara rakyat yang mampu menggegarkan kerajaan. Sehinggalah mereka merasakan gentar, mereka wujudkan AUKU supaya menghadkan aktiviti-aktiviti persatuan mahasiswa. Maka mahasiswa bangkit melawan isu AUKU yang mana sebenarnya melanggar akta daripada Perlembagaan Persekutuan, yang mana kalau kita lihat dalam artikel 10, yang mana kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan kebebasan untuk kita berpersatuan. Itu mahasiswa dahulu. Kita dapat lihat, adakah mahasiswa ini mahasiswa yang lesu? Adakah mahasiswa ini mahasiswa yang tak mampu mencetuskan sesuatu perubahan? Kalau kita lihat balik mahasiswa sekarang,
Isu yang apa yang kita bawakan? Anda masih ingat lagi isu Bawani Listen? Adakah Bawani itu merupakan seorang lecturer? Adakah Bawani itu seorang guru? Tak. Bawani itu merupakan seorang mahasiswa UUM yang mana menyuarakan pandangan seorang mahasiswa mengenai fakta-fakta penting yang perlu dijawab oleh kerajaan. Mahasiswi sebeginilah yang kita nak lahirkan. Mahasiswi sebeginilah yang kita nak lahirkan supaya mendepani isu yang berlaku di Malaysia ini. Seterusnya, isu Ahmad Amar. Semua kenal dengan Ahmad Amar. Suatu ketika pernah jadi fenomena mahasiswa Turki, yang mana hari ini sampai nak buatkan satu buku mengenai cerita cinta Ahmad Amar. Menjadi fenomena sebagai seorang mahasiswa, keberanian dia dalam hikmat dan sukarelawan dia membantu di Syria. Seterusnya, kalau kita lihat balik isu turun baru-baru ini, adakah dia dianggotai oleh golongan-golongan politik? Adakah ia dianggotai oleh orang-orang yang berstatuskan orang-orang kenamaan? Orang-orang yang menganjurkan turun ini, hatta pengurusi turun sendiri merupakan seorang mahasiswa, Azan Safar. Ini menunjukkan bahawasanya mahasiswa berkumpul untuk menyatakan tentang ketidakpuashatian isu mengenai harga barang yang tinggi, harga kos kehidupan yang terlalu melambung tinggi. Yang mampu kerajaan turunkan hanyalah kangkung semata-mata. Mungkinlah kerajaan anggap kita boleh bayar minyak dengan kangkung. Mungkinlah kerajaan anggap kita boleh bayar apa dan sebagainya, semua dengan kangkung. Tapi hari ini kita perlu kembali lihat bahawasanya dengan fakta-fakta yang saya bawakan pada hari ini, adakah ini menunjukkan sebagai yang menunjukkan bahawasanya mahasiswa ini golongan tidak mampu mencetuskan perubahan? Dan kita tidak nafikan bahawasanya wujud juga mahasiswa yang pasif. Kalau tak, takkan wujud mahasiswa 3K, mahasiswa 4K, kafe, komputer, kuliah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawasanya kita tidak dapat nafikan. Ada juga Muhammad Abu Bakar merakamkan dalam buku Mahasiswa Menggugat. Pada ketika era zaman kegemilangan dahulu pun, 1965, golongan yang mendominasi gerakan mahasiswa adalah golongan daripada mahasiswa. Mahasiswa pada ketika itu mengambil jalan untuk tidak terlibat dengan gerakan mahasiswa. Kerana apa? Mereka menganggap supaya tidak terlibat dengan gerakan mahasiswa ini, supaya takkan ada wujud masalah yang mereka akan terima. Mereka lebih senang dengan wujud pergi ke kelas, kurangnya balik ke pergi makan ke kantin dan sebagainya. Itu para mahasiswa ketika 1965 pun ada orang golongan yang pasif, apatah lagi golongan sekarang ini. Tetapi atas kita lah sebagai seorang mahasiswa, sama ada kita ingin jadi seorang mahasiswa yang proaktif ataupun mahasiswa yang pasif. Semuanya kita boleh fikir sendiri. Dan Ana harapkan untuk kita sebagai seorang mahasiswa, tugas kita bukan sekadar belajar di kampus, kemudian grad, dapat ijazah dan bekerja dan sebagainya. Sebagai seorang mahasiswa yang produktif, rakyat sangat memerlukan kita. Masyarakat sangat memerlukan suara-suara dan pandangan kita untuk membela nasib mereka daripada terus dizalimi oleh kerajaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syazmi yang menguraikan panjang lebar berkenaan dengan isu yang mana mahasiswa golongan yang bukan hanya golongan yang pasif, malah bahkan mahasiswa ini golongan yang mencetuskan perubahan pada hari ini. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, ada pengumuman makluman kepada hadirin muslim-muslimat yang hadir, kereta nombor plat BEF 936, jenisnya van, dan CCK 49 MyV DBB 1440 Kancil. Minta kepada pemilik kenderaan yang mana anda umumkan tadi untuk segera mengalihkan kenderaan kerana menghalang lalu lintas. Baik, kita teruskan dengan forum pembincangan kita pada hari ini. Saudara Izzat, bila mana kita berbicara tentang mahasiswa ejen dalam menepani isu semasa, kita sedia maklum bahawa mahasiswa ni perlu peka kepada ataupun perlu teliti, perlu cakna terhadap isu semasa yang berlaku.
Namun ada sebahagian daripada kalangan mahasiswa pada hari ini yang mana hanya memfokuskan kepada isu nasional yang mana berlaku dalam negara kita. Contohnya isu GST, isu kenaikan harga barang, isu kenaikan taraf bil elektrik dan sebagainya, tanpa mengambil tahu isu-isu antarabangsa yang lain. Jadi minta pandangan saudara Izzat atas persoalan ini, insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada tuan moderator. Rakan-rakan yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Mungkin jugalah soalan isu nasional dengan international ni diberikan kepada saya sebab saya ni belajar di UIA, IIUM, Islamic International University Islam Malaysia. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, bila kita nak pergi kepada isu-isu antarabangsa ataupun international issues, kita akan berhadapan dengan satu monolog dalam diri kita sebagai pemimpin gerakan mahasiswa. Kita akan ada monolog dalam diri kita. Kita akan tanya-tanya diri kita, aku ni isu dekat Malaysia pun tak settle, nak pergi ke isu luar negara? Macam tu. Dan lagi satu, kita akan tertanya-tanya monolog dalam diri kita ni, kat mana aku nak cari sumber ataupun akses fakta kepada isu-isu yang berlaku di luar negara. Kadang-kadang kita tak dapat akses. Rakan-rakan sekalian, ini antara monolog yang menyebabkan kita demoralize, kita jadi lemah, down. Kita jadi macam tak ada upaya untuk nak ke depan tentang isu-isu antarabangsa. Baik, suka untuk saya bawa di sini bahawa saya nak lontarkan satu persoalan kepada rakan-rakan sekalian. Bukankah Nabi Muhammad itu diutuskan untuk sekalian alam? Betul atau tidak? Tak jawab pun orang ni. Betul ke tidak? Rakan-rakan sekalian, Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya Allah utuskan Nabi Muhammad SAW itu ke atas muka dunia ni untuk memberi rahmat ke? Ila maliziyin je ke rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin, rakan-rakan sekalian. Maksudnya mahasiswa pada hari ini kena letak satu benda dalam mindset, dalam otak dia, bahawa aku ni mahasiswa yang perlu tahu atau cakna bukan saja isu kangkung dalam Malaysia, tapi kena tahu apa yang berlaku di Turki, kena tahu apa yang berlaku di Syria, kena tahu apa yang berlaku umat Islam di Rohingya. Walaupun isu ni dah lama sangat kan, tapi tak selesai. Apa yang berlaku di Iran, apa yang berlaku di Mesir. Rakan-rakan sekalian, mahasiswa Islam sebenarnya perlu ke depan isu-isu international macam ni. Sebab apa? Sebab mesej agama kita rahmatan lil alamin. Kita bukan memberi rahmat atau memberi cakna hanya untuk warga negara kita, tapi kita ini membawa satu mesej yang universal yang Nabi Muhammad SAW bawa semasa dulu. Kita nak bawa rahmat kepada semua. Kita cakna kepada seluruh umat Islam. Islam atau tidak, kita ini adalah manusia. We are human being. So kita kena sama-sama sepakat, mahasiswa Islam, mahasiswi Islam, kita kena cakna isu ini. Amat dangkal. Saya cabar mahasiswa depan saya ni, amat dangkal kalau kita hanya bermindakan, aku perlu tahu atau perlu cakna hanya isu-isu dalam negara aku. Homeless, isu tak dapat pendidikan, isu tak ada elektrik. Kita perlu tahu. Tapi apa yang berlaku di luar sana, di luar negara kita, kita sebagai umat Islam yang bawa satu mesej rahmatan lil alamin, kita adalah pewaris, pengganti kerja-kerja, tugas-tugas para anbiya dan rasul. Kita kena tahu. Cuma bila kita sebut tentang isu international ni ataupun isu antarabangsa ni,
saya fikir dia lebih kritikal ataupun analytical daripada kita nak memahami isu semasa di Malaysia. Kalau rakan-rakan sekalian, kalau isu semasa di Malaysia, kita boleh buka Malaysia Kini, kita faham bahasa Melayu. Tak faham bahasa Inggeris, tekan Malay, bahasa Malaysia ada kan. So tekan bahasa Melayu, keluar bahasa Melayu, faham. Harga kangkung turun. Kita mudah faham. Habis sangat nak dapat detail, kita buka blog, kita tengok reference lain dengan kadar kemampuan yang saya yakin tak ada masalah. Tapi bagaimana pula kita nak faham isu, contoh isu demonstrasi Taksim Square, rakyat Turki terhadap Erdogan, sedangkan Erdogan ni memang bahasa pengantara di bahasa Turki. Buka lah, melainkan ada satu web je, Today's Zaman, tu pun guna bahasa Inggeris yang kita tak boleh akses. Tu kita kena ada multi language punya kemampuan. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, yang pertama sekali ialah mahasiswa, anak muda di Malaysia, baik Nilampuri, baik KIAS, baik USIM, baik UIA, kita kena letak dalam minda kita satu mesej bahawa kita ni pewaris Rasul, kita ni pewaris tugas-tugas Rasul. Kita bawa satu mesej yang universal, yang bersifat rahmatan lil alamin. Mana mungkin kita tidak boleh cakna dengan isu-isu di luar negara, kita hanya cakna dengan isu-isu dalam negara. Yang kedua, apa yang saya nak sebut di sini, dalam konteks kita memahami isu-isu luar negara, kita perlu jelas dari sudut apa isu asas. Apa isu asas? Saya bawakan satu contoh yang pernah berlaku satu masa dulu, ketika mana rakyat Turki berdemonstrasi di Taksim Square atas alasan, kalau kita tengok mana-mana media Turki, tanpa kita face to face atau buat satu diskusi dengan para penganalisis politik di Turki, kita akan dapat satu sebab kenapa orang Turki ini berdemonstrasi di Taksim Square. Alasannya ialah kerana kerajaan Turki yang dipimpin oleh Erdogan nak mengubah prasarana ataupun nak re-infrastruktur di Taksim tersebut, nak ubah ke tempat lain. Itu sahaja isunya. Tapi secara logiknya, kita sebagai anak muda, mahasiswa yang ada daya intelek yang tinggi, kita fikir takkanlah nak ubah prasarana pun kita nak demonstrasi. Mana mungkin kita boleh fikir macam tu. Jadi bila kita tengok beberapa analisis yang agak menjuarai isu Turki ini ialah ABIM ataupun PKPM, antara analisisnya disebut yang disebut dalam isu ini ialah beberapa benda. Antaranya bila Erdogan dalam kerajaan Turki, Erdogan telah tegas dengan beberapa undang-undang penjualan dan pengiklanan arak. So disebabkan itu, maksudnya Turki ni, sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa-mahasiswa sekalian, maksudnya Turki ni tebal sekular dia dahsyat. Turki ni maksudnya Muhammad Al-Fatih bebas. Jadi seorang manusia yang Nabi sebut dalam hadis, la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu zalikal jaish. Hebat Turki naik satu masa. Tapi bila zaman Sultan Abdul Hamid ketiga kalau tak silap, Turki jatuh, naiknya Kamal Atatürk. Maksudnya daripada negara yang sehebat-hebat tentera dan pemimpin Islam, jatuh, naik pula negara yang terlalu tebal sekular dia. Dan kini Erdogan cuba nak membuang karat-karat tersebut. Jadi bila nak buang karat-karat sekular ni, sekular di Turki ni rakan-rakan sekalian, bukan macam di Malaysia. Malaysia ni sekular ke? Maksudnya Malaysia ni adalah karat-karat sekular yang British bawa dulu. Tapi nak ceritanya rakan-rakan sekalian, tebal tak tebal, dahsyat tak dahsyat, apa sekular di Turki ni, maksudnya sampai satu tahap ahli parlimen perempuan yang masuk parlimen Turki, ketika mana dia menutup aurat ataupun memakai scarf, dihalau kerana peraturan di Turki. Siapa yang pakai scarf atau menutup kepala wanita, tak boleh. Jadi atas dasar prinsip Islami, wanita tersebut, saya tak ingat nama dia, keluar Dewan Parlimen. Nak cerita sampai tahap macam tu.
Bezanya kita dengan Malaysia ini, kita banyak wakil-wakil rakyat pakai tudung, baik di sebelah sini atau di sebelah sana. Jadi nak cerita dengan rakan-rakan sekalian, itu karat sekular yang dahsyat di Turki. Jadi bila mana kita nak implement satu bentuk islamisasi undang-undang ataupun penerapan budaya sosial yang baru, kerajaan Erdogan menghadapi satu masalah yang besar. Bila mana nak tidak baki secara meluas ataupun terbuka penjualan arak dan pengiklanan arak, masyarakat dah nampak ini mesti ada idea Islamis. Yang tu yang pertama. Yang kedua, undang-undang bercium. Macam mana tu? Bercium atau bercumbuan di tempat-tempat publik. So bila dia buat, dia dah tegas dengan benda ni, rakyat nampak ini mesti idea-idea Islamis. Dan yang akhir sekali mungkin kerana pembinaan masjid di satu kawasan Taman Kota Istanbul. So rakyat nampak 3 main isu ini ialah isu-isu nak menerapkan budaya Islam, sosial budaya masyarakat Islam. Jadi masyarakat Turki yang tebal sekular ni, walaupun satu masa dulu menyokong Erdogan, tetapi kini sudah nampak satu view dia ni Islamis. Dia nak bawa budaya Islam, nak menghancurkan budaya turun-temurun nenek moyang kita, Kamal Atatürk, iaitu budaya sekular. Jadi kerana itulah, asas itulah demonstrasi di Taksim Square berlaku. Jadi rakan-rakan sekalian, ini antara risiko kita nak menganalisis isu antarabangsa. Bukan mudah. Maksudnya dari satu sudut kita kena betul-betul faham bahasa, kita kena dapat daripada sumber yang betul. Jadi daripada tersebut baru kita dapat menilai dengan cara tersusun apa sebenarnya ataupun root issues kepada isu demonstrasi masyarakat Turki di Taksim Square. Banyak lagi kalau saya nak senaraikan kepada rakan-rakan sekalian berkaitan isu-isu international. Cuma kesimpulannya untuk saya kenal ni, saya bagi tahu bahawa yang pertama sekali, mahasiswa-mahasiswi kena jelas bahawa kita mahasiswa-mahasiswi yang menjadi pewaris Nabi. 3 kali dah saya sebut, menjadi pewaris Nabi, bawa satu mesej Islam yang universal. Kita kena cakna isu seluruh dunia, isu umat Islam baik, isu umat tak Islam baik. Kalau dia melibatkan prinsip Islam ala macam ayat Quran yang ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa, tu maksudnya kalau dia bercanggah dengan prinsip Islam iaitu keadilan, walau dia bukan isu itu dari Muslim, kita sebagai orang Islam perlu juara dan menunjukkan bahawa prinsip Islam itu keadilan. Ana rasa setakat itu dulu, setakat ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Khairul Izzaz atas penjelasan huraian yang mana disampaikan sebentar tadi. Jadi jelas kepada kita bahawa kita merupakan pewaris pada perjuangan Nabi SAW yang mana bergelar sebagai mahasiswa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti mana yang disebut oleh Al-Fadil Al-Bani Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan wahai Muhammad untuk melainkan untuk rahmat sekalian alam. Jadi bila mana kita bicara tentang topik ataupun isu ini, di sana ada perkara-perkara yang mana kita perlu ambil perhatian. Contohnya berkenaan dalam isu mahasiswa, isu semasa. Bila mana kita nak membicarakan tentang isu semasa, khususnya bagi Azmi sendiri yang mana memegang jawatan sebagai YDP, orang yang paling besar lah dalam APP, yang mana tugasnya pastinya amanahnya terlalu besar untuk dipikul. Boleh Saudara Azmi itu mengkongsikan bagaimana cara kita untuk bila mana dalam masa yang sama sebagai mahasiswa, dalam masa yang sama sebagai seorang pemimpin, untuk kita menyeimbangkan antara penelitian ataupun fokus kita terhadap isu semasa dalam kita buat kajian dan sebagainya dengan akademik yang mana kita perlu tumpukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis, para moderator pada malam ini. Dan apabila kita bercakap berkaitan dengan satu jawatan ni, memang dikatakan berat lah, betul tak? Memang sukar kita nak menghuraikan macam mana keberatan itu.
macam mana amanah yang perlu ditanggung, dan sama-sama kita ini sebagai seorang pelajar. Bapa-bapa sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berada di sini, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah, maka tidak dapat tidak kita ada peranan kita ada amanah kita yang perlu kita lakukan. Sama ada amanah itu di peringkat mahasiswa, di peringkat diri kita sendiri, di peringkat masyarakat kita, di peringkat negara dan sebagainya. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, anda terfikir sebelum sampai ke sini lah pagi tadi, dalam ketika dalam flight duk fikir, apa sebenarnya masalah remaja sekarang ni? Apa sebenarnya masalah mahasiswa lah ni? Nak kata pegang jawatan banyak, masalah juga. Yang tak pegang jawatan pun lagi masalah. Itu yang untuk mikir macam mana nak buat. Sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini memang berlaku di mana-mana sahaja. Tak kira sama ada di UAE, USIM, universiti mana sekalipun. Akan terjadi, akan ada dua golongan yang boleh dikatakan golongan yang aktif persatuan dan golongan yang menyendiri. Golongan yang tidak terlibat secara aktif dalam persatuan dan sebagainya. Sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam bulan 10 yang lepas, dalam PRK, Raya Campus di peringkat USIM, alhamdulillah, anda diberikan kejayaan dan diberikan taklifan sebagai YDP yang di-Pertuan Majlis Perwakilan Pelajar USIM. Dan apabila kita menyoal, kita bercakap berkaitan dengan macam mana kita nak membahagikan. Kadang sampai ada pelajar lah yang tanya, pelajar tahun 1 yang tanya, abang, nak tanya abang ni, abang ni nak tengok kat kelas tu pun jarang ada, kat kampus, kat fakulti jarang ada. Kalau memang sibuk manjang asal meeting missing, atau meeting pada pagi sampai lah malam. Kerja aku apa nak tahu, pada kalau Sabtu Ahad tu kerja aku 8 pagi sampai 12 tengah malam, meeting kerja aku. Itulah kerja aku. Sabtu Ahad. Apa-apa pun kita dalam sama-sama kita perlu sedar, kita ini sebagai seorang pelajar. Jadi macam mana aku nak membahagiakan kedua ibu bapa aku? Jangan kita lari kepada tujuan asal kita. Itu apa? Kita sebagai seorang pelajar. Sesibuk mana kita sekalipun dalam persatuan, sesibuk mana kita sekalipun dalam kita bergerak aktif, sama ada YDP, MPP, sama ada kelab persatuan, sama ada kelab dan sebagainya, kita kembali kepada yang asal. Kita datang ke USIM, kita datang ke IPTA, tersebut dah USIM kan, minta maaf lah. Kita datang ke pusat-pusat pengajian, tujuan apa? Untuk kita menuntut ilmu. Itu tujuan kita yang utama. Kadang kita melihat banyak orang-orang yang terlibat secara aktif ini, kalau dia mampu mengawal keaktifan dia, tidak ada masalah. Kadang bahaya juga, dia aktif. Memang aktif gila lah. Sebut je isu semasa, confirm boleh jawab. Sebut je isu-isu berkaitan dengan mahasiswa, insya-Allah dia boleh jawab. Apabila main exam, datang test, Allah, dia lah orang yang paling ke belakang. Kita tak nak orang macam ini. Kita nak orang yang berani bercakap di hadapan, orang apabila ditanya, mahasiswa yang ditanya berkaitan dengan isu semasa dan sebagainya, boleh menjawab dengan lantang, dan masa yang sama dia golongan ataupun orang yang cermelang dalam akademik dia. Supaya apa? Perkara ini penting, sangat-sangat penting. Apabila kita memegang jawatan, satu jawatan, orang akan melihat kita. Orang akan melihat bagaimana kita bergerak, apa kesilapan kita, bagaimana akademik kita. Kalau kita aktif, kita sibuk, tapi kita mampu maintain kata apa, aggregate ataupun CGPA, alhamdulillah tidak ada masalah. Memang benar, macam pagi tadi Ustaz Amir Idris cakap, orang yang sibuk inilah yang ada masa sebenarnya. Betul, saya akui, orang yang sibuk sebenarnya yang ada masa. Orang yang tak sibuk memang tak ada masa. Sebabnya apa? Tidak ada masa, pergi kelas, balik kelas, makan, tidur. Perkara yang sama, rutin harian yang berlaku, kehidupan dia tidak ada kehidupan lain melainkan perkara tersebut. Tapi berbeza dengan orang yang sibuk, dia ada perancangan-perancangan dia. Okey, tidur bangun mungkin pukul 8 contoh. Pukul 8 kelas sampai pukul 10. Okey, kelas semula pukul 12. Dalam masa 2 jam apa yang nak dibuat?
Okey, uruskan berkaitan dengan hal-hal pengurusan universiti. Dia petang rehat sekejap. Apa yang perlu dibuat? Dia ada perancangan sehingga dia tidur semula. Dan dia ada masa study yang khas, yang khusus. Berbeza dengan orang yang tidak ada ataupun tujuan yang utama dia datang ke pusat-pusat pengajian ni hanya belajar sahaja. Itu je masalah. Sebabnya orang kata ulat buku lah. Ulat buku ni bagus. Tapi dia salah menggunakan ulat buku tersebut. Istilah ulat buku. Ulat buku ni orang baik lah, orang selalu baca buku. Kalau daripada pukul 8 kata ada kelas tu Sabtu tu, contohlah. Pukul 8 pagi sampai 10 malam library. Allah hebat dia. Tapi kerja lain tak buat. Kita tak nak. Kita tak nak mahasiswa yang macam tu. Kita nak mahasiswa yang cemerlang, mahasiswa yang mampu mendepani isu-isu semasa. Kalau kita melihat dari konteks amanah tersebut, kita bercakap perkara berkaitan dengan masa lebih kurang. Selalu kita mendengar al-wajiban aqsa minal awqas. Kewajipan itu terlalu banyak. Tak padan pun dengan masa. Masa tak sempat pun. Nak bandingkan dengan amanah yang ada, dengan kewajipan yang ada. Amanah sebagai pengurus, amanah sebagai seorang pelajar, amanah sebagai seorang anak. Kita dilahirkan, kita tidak terlepas daripada 3 perkara. Pertamanya, kita ini sebagai hamba Allah. Amanah kita sebagai hamba Allah yang perlu melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, kita sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah, bagaimana muamalah kita kepada ibu dan ayah. Dan yang ketiga, kita tidak terlepas daripada seorang pelajar. Sama-sama Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa abayna an yahmilna wa ashfa'na minha wa hamalahu al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah berkata dalam surah Al-Ahzab berkaitan dengan Allah memberikan amanah, Allah menurunkan amanah kepada bukit-bukit, kepada langit dan bumi dan langit, dan mereka itu menolak amanah tersebut. Wa asfa'na minha, mereka berpecah-pecah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain Allah berkata, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kalau menurunkan Al-Quran ini kepada bukit-bukit, nescaya pecah mereka kerana takutkan Allah, takutkan amanah yang terdapat dalam Al-Quran. Sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana peranan kita? Di mana apa alasan kita kalau kita katakan disebabkan aku berpersatuanlah aku ini fail dalam exam? Di mana kelemahan kita? Adakah kita menyalahkan dengan kesibukan kita dalam bergiat aktif, kesibukan kita dalam melibatkan diri dalam berbagai-bagai bidang yang menyebabkan kita gagal dalam peperiksaan? Banyak kita melihat sahabat-sahabat Anas sendirilah, banyak yang sahabat-sahabat Anas tingkat UAE dan sebagainya yang sekarang ini orang berjaya. Kalau ikutkan dalam waktu belajar itu orang biasa saja, orang yang sangat aktif, tapi dalam masa yang sama mereka sangat hebat dalam akademik. Kenapa? Mereka ada masa, mereka ada matlamat yang mereka perlu capai. Bukan tujuan mereka nak bermegah-megah, tapi ramai aja yang kata siapa yang bertanding apa MPP ni ya, contoh macam ni, ada sini ada MPP dan sebagainya, hanya nak mencari kemegahan, nak mencari populariti. Adakah itu benar? Sedangkan kalau betul-betul lah dia nak mencari populariti, kita perlu melihat semula. Kerana amanah ini bukan amanah yang boleh dimain-main. Amanah yang dia melibatkan masa dan dia melibatkan amanah kepada diri dia sendiri. Kalau dia tidak mampu melaksanakan amanah sebaik mungkin untuk diri dia, contoh untuk diri sendiri, macam mana dia nak beramanah dengan orang lain? Cukup-cukup bahaya. Sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan apabila kita bercakap dengan macam mana kita nak manage masa dan sebagainya, perlu ada perancangan yang rapi. Anda katakan di sini perlu ada perancangan yang sangat teliti untuk setiap pergerakan kita. Bagi seorang pelajar, mungkin kehidupan kita tak terlepas daripada planner. Okey, hari ni aku nak buat apa, hari ni aku nak buat apa, hari ni nak buat apa. Perlu ada perancangan. Habis untuk sampai hari esok, kita perlu mikirkan apa aku nak buat sebenarnya hari esok, supaya gerakan kita, gerak kerja kita esoknya akan mengikut apa yang kita rancang. Kalau dia tak rancang, esok nak buat apa, esok nak buat apa, tahu. Nak buat apa, tahu.
Tak tahu nak buat apa. Je masalah. Jam kepala. Jam kepala lagi ni. Tak tahu nak buat apa. Kawan ajak jom makan, jom. Jom mandi, jom. Semua jom belaka. Belajar, tak nak. Belajar tak nak pula. Sebab tak ada perancangan yang detail. Sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sikit sebanyak berkaitan dengan apabila kita berada. Mungkin yang berada di sini lebih hebat daripada anda yang pegang sebagai YDP Kerajaan Kelantan contohnya. Mungkin ada Esko Kerajaan Kelantan yang ada di sini. Mungkin yang pegang IJK PAS Pusat Kelantan sebagainya, tak pasti yang lebih hebat pada anda, jawatan yang kecil dibandingkan yang sahabat-sahabat yang lain. Dan insya-Allah di mana pun kita berada, di mana pun kita mengambil jawatan apa sekalipun, maka kita perlu balik kepada amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Rasulullah berfirman, setiap orang daripada kita ini adalah pemimpin, maka dia berhak ke atas kepimpinan. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Saudara Azmin atas penerangan yang mana disampaikan sebentar tadi, yang mana jelas kepada kita sebagai mahasiswa, talibul ilmi, penuntut ilmu, perlu ada perancangan yang teliti, perlu ada perancangan yang mana munazamah tersusun. Tambah-tambah lagi bila mana memegang tampuk pemerintahan, bila mana memegang tampuk kepimpinan, perlu ada penelitian yang mana rapi yang menyebabkan kita dapat mengawal antara akademik dan juga pengurusan. Dan insya-Allah kita pergi kepada panel yang ketiga, Saudara Syazmi. Baik, bila mana dalam kita nak membicarakan tentang isu semasa, di sana ada kaedah ataupun cara yang mana tepat yang mana kita perlu gariskan, kita perlu ikuti supaya isu-isu yang mana kita nak perbincangkan, supaya isu-isu yang mana kita nak fokuskan mengenai perkara tersebut dapat jelas dan mana isu itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki, supaya tidak berlaku kata bila mana berlakunya suatu isu semasa, mahasiswa ini ialah golongan yang mana orang yang terawal bertindak bagus dah, tapi dah bila dah golongan awal bertindak dari segi fakta tu salah. Ni menyebabkan kata dari sudut maruah tu tercalar. Dan minta penjelasan daripada Saudara Syazmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator. Mengenai persoalan yang diberikan cara ataupun kaedah yang tepat bagaimana seorang mahasiswa dalam mendepani isu semasa, maka kita kembali sebagai seorang mahasiswa Islam, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan panduan kehidupan kita. Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila berlaku satu isu itu, kembali kepada Allah dan Rasul. Maka apa yang saya dapat gariskan pada malam ini, cara yang paling tepat, cara ataupun kaedah beberapa yang tepat adalah yang pertama, seperti mana yang difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahu azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum, apabila datang kepada kamu seorang fasik, binaba'in, dengan satu berita, fatabayyanu, maka kaji, selidik dahulu berita tersebut, antusbihu ala ma antusibu qauman bijahalatin, takut kamu nanti mengakibatkan, menimpakan ke atas satu kaum itu dengan satu disebabkan oleh kejahilan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, takut nanti kamu menyesal dengan apa yang kamu laksanakan. Maka apa yang Allah suruh kepada kita, perkara pertama apabila kita terima satu berita itu sebagai seorang mahasiswa, perlu kaji dan selidik dahulu apakah benar berita tersebut. Ini tak realiti mahasiswa hari ini. Facebookers tegar macam kita ini, kadang-kadang satu isu itu ditulis panjang, baca sikit je tak habis lagi baca, tekan share selalu, continue reading kita tekan lagi. Itu realiti mahasiswa hari ini. Kadang-kadang kita cepat sangat melatah dengan isu-isu yang dikemukakan. Kadang-kadang kita tidak hadam lagi sebaik mungkin apa isu yang berkaitan dengan perkara yang berikut. Jadi pada kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai satu golongan yang mana orang sangat percaya kepada kredibiliti kita, sangat orang percaya kepada keilmuan kita, maka
kita semuanya diperhatikan, ketindakan kita sangat dinilai oleh orang-orang sekeliling kita. Maka perkara pertama, jika kita ingin menjadi seorang mahasiswa yang mendepani isu semasa, pastikan kita kaji dan selidik dahulu berita yang ingin kita sampaikan. Seterusnya, yang kedua, sebagai seorang mahasiswa yang produktif, dalam mendepani isu semasa, cara yang perlu kita laksanakan adalah setelah kita kaji, kita perlu sebarkan maklumat tersebut. Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat ini sebenarnya perkara yang Okey, sebagai contoh isu berhimpun dengan kata berhimpun dalam konteks 8,000 orang dengan dijumpai bilah 5 bilah pisau dikategorikan sebagai buruh, adakah itu yang dikatakan buruh? Maka kita sebagai seorang mahasiswa Islam yang belajar mengenai isu, belajar mengenai hukum hakam, apakah sebenarnya kategori buruh itu, kita perlu perjelaskan kepada masyarakat. Kerana masyarakat hari ini bukan kategori semuanya belajar agama seperti kita. Maka kita beruntung sebagai seorang mahasiswa yang belajar ilmu agama, tindakan kita dalam mendepani isu semasa perlu kita sebarkan maklumat yang kita tahu. Seterusnya, bagaimana untuk kita menyebarkan maklumat itu? Hari ini kita dapat pelbagai jenis platform ataupun medan yang boleh kita ketengahkan isu-isu yang kita ketahui. Pertama, kita boleh menyalurkan maklumat atau menyebarkan isu tersebut melalui penulisan. Itu merupakan satu pendekatan yang baik kerana pendekatan penulisan ini ia akan berkonsep berkekal lama. Sebagai hari ini seorang mahasiswa, saya melihat platform yang diberikan sangat mudah dalam bidang penulisan. Sebagai contoh, kita punya Presiden turun, Azan Safar, dengan mudah-mudah apa sahaja yang diperkatakan mengenai isu-isu turun sedemikian mudah untuk dimasukkan dalam Malaysia kini dan sebagainya. Maka ini satu kemudahan bagi seorang mahasiswa. Kita perlulah menulis lebih banyak lagi supaya kita dapat menerangkan kepada masyarakat perkara yang sebenar jika berlaku sesuatu isu. Seterusnya, daripada sudut ucapan, kita sebagai mahasiswa hari ini memang terak lari dari program-program speaker corner dan sebagainya. Maka ucapan-ucapan seperti yang dianjurkan forum sedemikian ini merupakan satu tindakan bijak oleh mahasiswa supaya mendepani isu semasa. Seterusnya, apa tindakan yang boleh kita laksanakan adalah melibatkan diri. Sebagai mahasiswa yang cemerlang, mahasiswa yang produktif, kita perlu nak ataupun tidak melibatkan diri dalam persatuan, kerana persatuan itu merupakan kekuatan tunjang kepada mahasiswa. Janganlah sekadar datang ke kuliah, menuntut ilmu balik dan sebagainya, tidur, makan dan sebagainya. Itu, kalau itulah sekadar kehidupan mahasiswa, maka kualiti dalam kehidupan kita itu sangatlah kurang. Kerana mahasiswa ini konsepnya adalah untuk menyuarakan apa sahaja yang dikehendaki oleh rakyat. Kita adalah orang tengah kepada rakyat. Kita memerlukan kepada sesuatu yang dikatakan platform untuk kita bergerak menyebarkan maklumat. Sebagai contoh, kita ada persatuan-persatuan untuk melibatkan diri supaya kita menjadi seorang mahasiswa yang produktif. Dan janganlah kita jadi sebagai seorang mahasiswa yang sebagai OIC, kita baca maklumat, kita tinggalkan sekadar tahu sahaja, maka itu bukanlah mahasiswa yang mendepani isu semasa. Sekadar mahasiswa yang tambah ilmu pengetahuan, tambah pengetahuan tanpa menyebarkan. Itu adalah satu orang kata sebagai satu kemudaratan kepada masa akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara Syazmi yang mana menguraikan tentang kata cara ataupun kaedah yang tepat dalam nak mendepani isu semasa. Baik, alhamdulillah kita telah pun selesai pusingan pertama dan kedua, dan untuk pusingan ketiga, pusingan yang terakhir, InsyaAllah kita minta barisan dari panel, 3 orang di panel yang kita tampilkan pada malam ini untuk buat kesimpulan, untuk buat khulasah tentang tajuk kita yang kita perbincangkan pada malam ini, mahasiswa ejen dalam mendepani isu semasa. Untuk khulasah yang pertama dijemput kepada saudara Izaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Rakan-rakan mahasiswa yang saya hormati, saya ucap terima kasih banyak kerana masih setia walaupun jam dah 11:05 dah. Cuma saya rasa bila nak come to conclusion ni, saya rasa rakan-rakan saya, 2 ahli panel lagi mungkin boleh share dari sudut point
poin-poin konklusi. Cuma apa yang saya nak share pada malam ni, apa pengalaman saya sepanjang tenure saya bersama Gamis Malaysia pada kali ini. Kalau kita tengok saban kali pun, acap kali saudara Syazmi tadi sebut Azan Safa. Itu merupakan Presiden Gamis dalam tenure kepimpinan saya pada kali ini. Rakan-rakan sekalian, saya bukan nak berbangga-bangga dengan apa pencapaian ataupun pengalaman Gamis Malaysia pada kali ini, tapi suka untuk saya sebut bahawa ini mungkin sekelumit contoh anak muda Islam yang mana nama Gamis ni mungkin telah lama menyepi. Kita buat satu comeback ni kembali semula untuk memimpin anak muda, apa saja ideologi, mahasiswa Islam, kita memimpin untuk bersama rakyat dalam isu-isu masyarakat. Rakan-rakan sekalian, suka untuk saya sebut yang pertama sekali, 3 isu besar yang Gamis Malaysia pada kali ini dapat handle. Masa mula-mula saya ditaklifkan sebagai Ketua Penerangan Gamis. 3 hari selepas itu Israel mengebom Palestin, buat kali keberapa tak tahu, tapi satu pengeguman yang bersifat sangat dahsyat. Ketika saya bersama Azan Safa, Ikhwan Ali dan beberapa pimpinan Gamis, kami berfikir nak buat apa. Demo dah buat dah, Facebook dah jalan dah, apa kita nak buat? Dan antara benda yang difikir-fikir yang tak buat lagi ialah kita berjumpa dengan beberapa kedutaan negara Arab untuk memberitahu hasrat rakyat Malaysia, khususnya mahasiswa. Kalau nak tahu, sebelum ni mahasiswa tak pernah sentuh kedutaan untuk isu-isu antarabangsa. Jadi kali ini Gamis Malaysia, kita orang pergi dekat kedutaan Mesir, yang kita tahu bahawa ketika itu dua kuasa umat Islam yang agak solid, ketika itu Morsi tak jatuh lagi. Kita jumpa dengan kedutaan Mesir, kita suruh tarik balik kedutaan, ambil balik kedutaan Mesir di sana. Maksudnya bila kita ambil duta di sana, dia menunjukkan satu apa kita nak sebut satu ketidaksetujuan lah, bahasa mudah. Kita tak setuju dengan tindakan tersebut. Dan bila kita pergi dekat kedutaan Turki, kita suruh hentikan hubungan dagangan. Itu benda yang pertama, saya rasa pengalaman saya dalam Gamis yang waktu tu dapat coverage yang sangat meluas. Azan Safa masuk IKIM, Azan Safa di Temu Ramah Awani, even saya sebagai turun penerangan ni pun waktu minggu tu, the whole week tu, tidak putus-putus menerima panggilan telefon dari berita harian. Utusan tak ada, of course. Berita harian, sinar harian, dan saya ditemu ramah secara on air dengan Awani. Nak cerita dekat rakan-rakan sekalian, bukan saya nak bangga dengan Gamis Malaysia pada kali ini, tetapi saya nak menunjukkan kuduah bahawa anak muda Islam dapat memimpin isu international dengan baik, dapat mengurus isu antarabangsa dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana PRU 13 berlaku, saya dengan rakan-rakan kami membuat satu platform baru daripada Gamis Malaysia, iaitu Tolak. Kalau pernah dengar lah, tak silap Tolak ni tour dia sampai Kelantan, betul lah. Minta tanda tangan 1 kilometer. Rakan-rakan sekalian, nak cerita, waktu melancarkan Tolak ni, susah payahnya nak cerita, tak ada coverage media. Waktu tu mungkin media lebih interest dengan SMM untuk bertanding di Pekan, tapi hasrat itu tak tercapai. Jadi kita bawa satu gelombang nak memimpin seluruh anak muda, apa saja ideologi. Gelombang ini kita nak katakan, nama penuh Tolak inilah gelombang Tolak UMNO BN. Radikalnya Gamis. Nak cerita kat rakan-rakan sekalian mahasiswa, ini bukan isu radikal tak radikal, ini isu rakyat. Anak muda sudah meluat, ataupun apa bahasa dia, toksik dah dengan kepimpinan yang ada sekarang. Tak percaya, tengoklah hari ni, semua naik, kangkung je turun. Itu yang pertama. Maksudnya ketika mula nak gerakkan Tolak ni, macam-macam dugaan yang kami hadapi. Azan Safa, saudara Afif ditangkap, kami berhimpun depan rumah Perdana Menteri, kami dikasari. Bolehlah kalau nak scroll balik
page tolak satu masa dulu. Ini antara kemanisan-kemanisan saya dengan sahabat-sahabat saya, dan akhir sekali kita dapat kumpulkan 1 kilometer tanda tangan rakyat Malaysia yang tak setuju dengan pemerintahan kerajaan sekarang di dataran mereka. Itu yang kedua. Dan akhir sekali baru-baru ni ialah Gamis Malaysia bawa satu movement yang ketiga, iaitu turun. Gerakan gerakan kos menuntut turun kos sara hidup, turun. Juga dipimpin oleh Muhammad Azlan Safar, Presiden Gamis. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya nak cerita detail sikitlah pengalaman saya dengan turun ni. Semasa di awal tenure Gamis buat tour di Gamis seluruh Malaysia, di seluruh Malaysia. Antara yang saya dapat bersamanya di Pulau Pinang, di Johor, di Negeri Sembilan, di area selatan, kami memasarkan satu idea bahawa Gamis pada tenure kali ini kami akan all out isu urban poverty ataupun kemiskinan bandar. Kalau rakan-rakan dengar tadi saudara Syazmi ada sebut pasal demonstrasi baling 1974 yang dipimpin oleh saudara Anwar Ibrahim, yang menatijahkan saudara Anwar Ibrahim dan seorang lecturer UM ketika itu, Dr. Syed Hussein Ali, ditangkap dan dikurung dalam ISA. Apa isu asasnya? Isu asasnya, walaupun kita nampak ini adalah demonstrasi baling, tapi isu asas kepada demonstrasi baling 1974 ialah isu kita sebut sebagai rural poverty ataupun kemiskinan luar bandar. Rakan-rakan sekalian, hari ini rakyat Malaysia, antum ataupun mahasiswa-mahasiswi, pakcik-pakcik yang duduk kat Kelantan mungkin tak terasa sangat kos sara hidup. Tapi kalau kita duduk di bandar ataupun urban ini, kita sangat rasa kos sara hidup yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kalau kita buat satu comparison, orang yang duduk di kampung gaji 2,000, orang yang duduk di KL gaji 2,000, orang yang di KL gaji 2,000 ni jauh lebih miskin daripada orang yang duduk di kampung. Jadi atas faktor tersebut, bahawa setelah 40 tahun mahasiswa Islam menyepi untuk memimpin gerakan massa, gerakan rakyat, kali ini Gamis dipimpin oleh Azlan Safar. Kalau kita tengok 1974, 74, 84, 10 tahun, 94, 20 tahun, 2004, 30 tahun, dan 2014 saudara Azlan Safar memimpin satu gerakan massa menuntut sama-sama bersama rakyat, menuntut menurunkan kos sara hidup dan memimpin turun. Saya rasa itu khulasah ataupun apa experience atau pengalaman berharga saya yang mungkin saya boleh tunjukkan kepada rakan-rakan sekalian, bahawa sekelumit usaha kami daripada Gamis Malaysia untuk menunjukkan qudwah bahawa mahasiswa Islam mampu memimpin rakyat, mampu bersama rakyat dalam menangani isu-isu rakyat. Wallahu alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kepada saudara Khairul Izzaz atas khulasah ataupun kesimpulan yang dibuat sebentar tadi, yang mana cukup menggambarkan kapasitas dan titian perjuangan sebagai pimpinan Gamis Pusat, yang mana cukup besar amanah dan taklifan yang dipertanggungjawabkan. Dan seterusnya kita berpindah kepada saudara Azmin dan untuk khulasah ataupun kesimpulan pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Ikhlas anda katakan bahawa mahasiswa KIAS dan mahasiswa Nilampuri UM orang yang hebat. Kenapa? Adalah pukul sebelah suku dah. Kalau kat USIM ni, sebelah suku ni tidak boleh berada di kampus, kena balik dah. Tapi yang berada di sini, saya yakin mahasiswa yang sangat hebat, mahasiswa yang mampu untuk menggagalkan kerajaan yang akan datang, insya-Allah. Boleh? Bukan nak berkempen Dan sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tajuk kita, pengisian kita pada malam ini berkaitan dengan mahasiswa ejen mendepani isu semasa. Maka di sini anda mengambil beberapa perkara ataupun sedikit teguran ataupun nasihat kita bersama, agar mahasiswa pada hari ini, kita sebagai mahasiswa pada hari ini bukan mahasiswa yang hanya berani di belakang tabir, hanya berani mengeluarkan statement, hanya berani mengeluarkan kenyataan-kenyataan
marah dan sebagainya, kritik dan sebagainya melalui Facebook semata-mata. Tak setuju dengan isu kangkung, tak setuju dengan isu GST, tak setuju dengan isu PTPTN, tak isu dengan setuju kerajaan dan sebagainya, dan mengkritik kerajaan sebagainya, hanya aktif, hanya orang kata apa, kalau Facebook tu boleh mencapai like kira sampai 500, 300 like. Tetapi apabila dia ajak bersama untuk turun mendepani isu semasa, dia ajak untuk bersama kita menyelesaikan masalah secara face to face, tidak berani. Kita nak bahas macam ni. Apabila dia berani mengeluarkan statement, berani mengeluarkan kenyataan dalam Facebook, maka dalam masa sama dia perlu berani untuk bercakap sebenarnya. Jangan berani di belakang, tidak guna. Tertaksir lah, lari. Kita kemah cakap lah ni. Cakap Allah lah. Cakap di dalam bilik kita. Saya mahu aku gini. Tapi untuk bercakap di depan pelajar, bercakap di hadapan masyarakat yang lain, tidak berani. Itu jadi masalah di peringkat kita. Macam mana kita nak menerangkan isu-isu yang kita tahu kepada masyarakat berada di luar sana? Memang anda tak nafikan, anda tidak katakan memang ramai di kalangan masyarakat di luar sana yang terutamanya yang berada di sekitar kampung tidak tahu masalah-masalah peringkat nasional. Kalau rumah ada TV, duk menghadap setiap hari TV3, RTM. RTM tu lepas duk kata Allah malam lah. Sahabat-sahabat anda nak melawak rancangan tambah maksiat, betul ke? RTM Allah malam, anda tak pasti. Apa-apa pun, kalau mereka sentiasa melihat kepada penipuan-penipuan yang tunjukkan dalam televisyen, jadi apa peranan kita? Memang kita tidak ada stand untuk kita masuk dalam media massa dan sebagainya. Tapi apa peranan kita untuk menjelaskan kepada sekurang-kurangnya masyarakat yang berada di sekeliling kita supaya faham tentang isu semasa, faham tentang Islam itu sendiri. Apabila kita faham tentang Islam, insya-Allah Allah Taala akan bantu. Salat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga saya mengharapkan agar di kalangan mahasiswa pada hari ini, mahasiswa yang benar-benar mampu bukan sahaja berjaya dari segi akademik, tapi berjaya dari segi kerjaya. Kerana kita tidak mahu mahasiswa yang berada hari ini mahasiswa yang berjaya dari segi akademik sahaja. Tapi memang baguslah pointer 4 flat, 4 flat. 4 pelat pula dah, pelat dengar. 4 flat. 39 dan sebagainya. Wah hebat. Setiap semester dekan. Tapi apabila bekerja di luar, keluar melangkah daripada pagar IPTA dan IPTN sebagainya, tidak mampu membuat sedikit perubahan. Kenapa? Hanya berjaya dari segi karya dia. Kita nak mahasiswa hari ini berjaya ataupun boleh kebolehan dalam pelbagai aspek kerjaya. Akademik dia berjaya, bidang-bidang lain dia turut berjaya. Kerana sekarang ini kena kita melihat, kita memerlukan orang yang macam ini. Kita memerlukan sangat-sangat orang yang begini untuk kita memimpin kita pada masa akan datang. Untuk tahun kali ini anda mengambil kata-kata yang cukup indah daripada ataupun saranan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berkata, kalau kita nak melihat negara pada masa hadapan, maka lihatlah remaja pada hari ini. Jikalau baik remaja pada hari ini, insya-Allah negara tersebut akan baik. Dan apabila remaja pada hari ini tidak taat, tidak patuh, tidak sembahyang dan rosak akhlak dia, maka kita akan melihat negara yang kita akan capai, negara yang kita akan lalui, atau negara yang sangat buruk. Itu kita tak nak. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan kepada saudara Azmil atas kulasah kesimpulan yang mana telah pun disimpulkan sebentar tadi. Anda difahamkan sebelum kita terus kepada simpulan panel yang ketiga, panel yang terakhir. Anda difahamkan di kalangan penonton ada soalan. Ada soalan tak yang nak diajukan kepada ahli panel? Anda buka dalam masa 5 minit boleh? Okey, silakan. Testing.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku Khomfillah Muhammad Asri Muhammad Yusof, pelajar KIAS, wakil daripada Wartawan Muda KIAS dan juga wakil dari Universiti Terbuka Anak Muda Cawangan Kelantan. Baiklah, melihat kepada jumlah tontonan, jumlah peserta yang datang mahasiswa hari ini, anda kira Gamis Kelantan, PM KIAS sendiri perlu lebih memobilisasikan mahasiswa untuk mendepani isu semasa. Dan kalau lihat semalam konsep nasi penuh, tapi hari ini bila sentuh bincang secara kritis isu semasa, mahasiswa tak ada. Saya kira ini belum dapat untuk kita nyatakan bahawa mahasiswa sudah bersedia untuk mendepani isu semasa. Satu. Yang kedua, saya lihat forum ini tak hanya membincangkan persoalan berkenaan isu semasa, tidak membincangkan apakah pendekatan untuk menyelesaikan isu semasa. Contohnya GST, panel-panel hanya sentuh berkenaan kangkung, tapi tidak menjurus apakah kangkung itu daripada mana ataupun macam mana nak menyelesaikan isu GST secara tepat. Okey, itu sekadar pandangan kepada forum ni lah. Okey, soalan pertama kepada wakil daripada Ketua Penerangan Gamis Pusat. Berkenaan PRU 13 ya, kalau kita tahu Solidariti Mahasiswa Malaysia, dia buat gabungan mahasiswa 13 dan di pekan itu mereka mencadangkan polisi pendidikan tinggi baru di JM13 lah cadangkan. Sejauh mana pandangan Gamis berkenaan polisi pengajian tinggi baru yang diperkenalkan ataupun yang dicadangkan semasa PRU 13, adakah ia hanya retorik mahasiswa untuk berkemping semasa PRU ataupun ia benar-benar mahasiswa ini nak untuk tubuhkan polisi baru pengajian tinggi? Satu. Dan untuk Presiden Gamis juga, Ketua Penerangan Gamis, berkenaan berkenaan kita PRU kampus ya, kita selalu ada perahu mahasiswa, perahu aspirasi. Pandangan Gamis sendiri, adakah benda ini wajar lagi untuk ada di setiap IPT dengan adanya wakil daripada perahu mahasiswa, perahu aspirasi yang dilihat seakan-akan mereka wakil daripada UMNO dan PAS, dan ini menjadikan jurang yang besar untuk mahasiswa ini bersinergi bersama dalam beberapa perkara. Dan berkenaan turun, wartawan muda hantar wakil kami ke turun Dataran Merdeka hari itu, dan daripada analisis daripada wartawan kami, katakan rata-rata mahasiswa yang bercakap pada malam itu hanya bercakap soal nak menukar kerajaan, ada yang katakan, tapi tidak menjurus perbincangan itu bagaimana GST itu boleh dielakkan, bagaimana kekuasaan ekonomi Malaysia ni boleh ditingkatkan, tidak berbincang secara khusus daripada ucapan-ucapan wakil mahasiswa termasuklah Azlan Safar sendiri. Cumanya saya boleh pujilah daripada Presiden Gamis Azlan Safar dalam melaksanakan program maksudnya demonstrasi turun tu. Okey, lepas tu panel yang kedua, kalau kita tahu hari ini panel semua sentuh berkenaan mahasiswa perlu terbuka, ada sentuh berkenaan sekular, ada sentuh berkenaan pembacaan buku mahasiswa tergugat, dan saya kira buku itu sangat sosialis lah. Berkenaan tamrin ya, kalau kita tahu tamrin yang diadakan oleh daripada mana-mana jemaah lah, tamrin ini mereka memilih untuk dia ni boleh sampai ke tahap tamrin yang tertinggi, boleh sampai kepada tamrin yang petengah-petengah. Adakah benda ini wajar lagi dilaksanakan oleh jemaah Islam untuk memobilisasi ahli-ahli dia ni untuk mendepani cabaran isu semasa? Apabila tamrin ini menjadikan jurang di antara orang-orang yang berada di tamrin peringkat tinggi, peringkat rendah, dan ada juga yang futur, bila futur terus tidak, maksudnya mengelak daripada orang ni. Adakah perlu lagi pendekatan tamrin sedemikian rupa? Okey, dan panel yang ketiga, sebab dia duduk di Universiti Nilampuri dan beliau boleh katakan merasailah bagaimana pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan. Sejauh mana pada hari ini mahasiswa Kelantan sendiri, mahasiswa kita, anda sendirilah melihat pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan ini lengkap? Sebab kita hari ini Gamis sendiri buat tolak UMNO BN, dan saya kira melihat kepada sidang Dewan Undangan Negeri Kerajaan Negeri Kelantan baru-baru ini, ada kelumpangan yang boleh dikatakan 40%, dan boleh nak katakan berlaku sedikit huru-hara lah dalam Kerajaan Negeri Kelantan.
Dan bagaimana pandangan daripada Universiti Melaya yang duduk di Kelantan sendiri melihat pada pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan, pergaduhan di antara, kita tahu ada daripada esko-esko sendiri yang engkau Erdogan. Maksudnya bila kita bincang berkenaan sekular, tapi kita masih lagi mengatakan kita masih lagi bernegatif berkenaan sekular. Maksudnya macam tu. Ada juga dalam Kerajaan Negeri Kelantan. Tolong jawablah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ada lagi soalan yang nak ajukan bagi muslimat ada? Wakil daripada muslimat. Okey, muslimin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan ya untuk ahli panel. Ikut mana-mana nak jawab antara 3 orang ahli panel. Kecuali moderator je. Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa Islam ni bolehkah kita nak guna ataupun nak bawa ideologi barat untuk aplikasikan dalam persatuan mahasiswa? Itu saja, wallahu alam. Okey, rasa cukup kot untuk dalam masa yang ada ni. Kita minta barisan di panel. Siapa yang nak jawab dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertamanya saya ucap tahniah kepada saudara Asri Yusof atas satu soalan ataupun feedback yang sangat baik, respon yang sangat baik terhadap forum kita pada malam ni. Cumanya mungkin ruang untuk kita diskusi itu agak terbatas. Berkenaan dengan soalan yang pertama tentang polisi pengajian tinggi, saya selaku wakil gabungan mahasiswa Islam Malaysia, kita tahu polisi itu dan kita tahu antara purpose of dia orang nak bertanding di Temerloh dengan polisi itu. Cumanya dari satu sudut, saya bukan ahli, saya bukan wakil Solidariti Mahasiswa Malaysia. Cuma apa yang boleh saya sebut di sini, kalau kita nak tahu benda itu retorik atau tidak, kita kena bagi peluang. Soalnya peluang itu tidak tercapai. Kalau benar benda itu perjuangan SMM itu untuk polisi pengajian tinggi itu betul-betul nak dicapai, bagi kerajaan Malaysia perlu bagi satu kerusi kepada mahasiswa, laksanakan polisi tersebut. Ketika itu baru kita tahu bahawa wawasan ataupun gagasan yang dibawa itu retorik atau tidak. Dan persoalannya sekarang, hasrat itu tidak kesampaian. Itu yang pertama. In general, in short anda sebut secara ringkas. Yang kedua tentang PRK campus. Rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, yang pertama sekali ingin saya sebut situasi ataupun wakil di setiap kampus tentang persepsi pilihan raya kampus itu berbeza. Sebagai contoh di kampus main kampus Kuala Lumpur UM, situasi dia memang perlu kepada dual parti. Persaingan, walaupun kita tak declare kita ni mewakili ataupun pembangkang, orang nampak kita ni bawa isu yang bersifat kebangkangan. Walaupun kita tak declare kita ni government, on behalf government, tapi orang nampak kita ni mewakili side government. Tapi sebab itu anda kata yang first kali kalau kita buka buku Art of War Sun Tzu pun, kalau dia kata nak berperang ni, know your field. Maksudnya kena tahu feel kita, wakil kita. Kias, korang nak berperang apa? Macam tu. Faham tak maksud Ana? Di UM memang kita kena bersaing hebat. Memang itu adalah satu feel ataupun satu padang untuk kita tunjuk kebolehan mahasiswa, di mana memang nampak sistem dual party. Begitu juga di UKM. Di kampus Ana, UIA tidak begitu sangat. Dan di situasi di kuis pun anda tak tahu macam mana. So tapi yang asas atau prinsipnya, janganlah sampai kita bertanding untuk PRK sampai bermusuh-musuhan yang tidak digalakkan oleh Islam. Apa je cara kita tak setuju dengan mana-mana hujah, dalil, statement, kau buat keluar manifesto kau, aku buat keluar manifesto aku, tapi the principle is kita Muslim, kita bersaudara, tambah wakil kita ni tak perlukan kepada satu pertelingkahan yang besar, jadi tak perlu.
Okey, itu yang kedua. Dan yang akhir sekali turun, siapa nama tadi? Saudara Asri Yusof tadi bagi tahu ada wartawan kan. Ana cuma nak bagi tahu situasi sebenar turun di demonstrasi pada malam kemuncak tahun baru tersebut. Sebenarnya pada malam tersebut setelah beberapa perbincangan dengan Juham ataupun peguam-peguam PAS dan peguam-peguam lain yang mewakili parti-parti Pakatan Rakyat, kita decide malam itu tidak ada mana-mana main organizer. Maksudnya turun bukan main organizer, SMM bukan main organizer, SAMM Cikgu Bat pun bukan main organizer. Jadi kita adalah himpunan rakyat untuk berhimpun, itu saja. Cuma ketika itu Gamis punya crowd dia agak ke belakang sebab kami Gamis berpendirian tidak bersetuju untuk melanggar majlis tahun baru tersebut. So SMM, SAMM yang nak langgar, dan itu tidak salah, dan dia orang nak buat macam tu terpulang. Dan Gamis ke belakang dan kumpul crowd ke belakang, dan kita kumpulkan aktivis-aktivis daripada parti-parti NGO untuk sama-sama membentangkan, untuk sama-sama berpidato pada malam tersebut tentang isu menuntut turun kos sara hidup. Wallahualam. Okey, seterusnya Saudara Azmin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkaitan dengan soal perkataan tamrin. Kalau tamrin mungkin di Kelantan ni rasa perkataan yang familiar kot. Kalau perkataan tamrin ini disebut di Hulu Langat, memang perkataan yang sensitif sebenarnya. Perkataan yang kadang-kala boleh menyebabkan orang declare dia nama dia UMNO atau PAH. Perkataan yang sentimen yang agak bahayalah dikatakan di sekitar Hulu Langat, ya, termasuklah UKM, UM, UC dan sebagainya. Tapi di sini mungkin pandangan kita saya terbuka. Terima kasih kepada saudara daripada Asri tadi berkaitan dengan soal tamrin. Mungkin sahabat-sahabat yang berada di sini mungkin kurang jelas apa perkataan tamrin. Okey, tamrin ini memanglah dikatakan banyak digunakan dalam jemaah-jemaah. Bagi kata jemaah pula ni kan. Itu kita bersembang berkaitan dengan jemaah ini perkataan lain dah. Dia perisian lain sedikit. Jemaah ni banyak jemaah. Tabligh ke, ikram ke, haluan ke, isma ke dan sebagainya. Dan setiap mereka ini ada yang ada tamrin khusus. Mungkin anda akan siap beritahu, mungkin dia tamrin khusus, tamrin di peringkat awal, tamrin pertengahan dan tamrin terakhir. Orang kata orang paling core lah. Tamrin terakhir ni orang kata. Kalau boleh search dalam internet pun ada. Buka Google, search perkataan tamrin. Dia keluar sebiji-sebiji apa itu tamrin. Dan kita sudah tahu Pak direct. Okey, tamrin ini satu perkataan yang digunakan oleh jemaah mana-mana. Wajar ataupun tidak kita teruskan bergantung kepada kita. Kalau kita melihat sekarang ini yang menjadi permasalahan besar sekarang ini ialah di peringkat jemaah itu sendiri berlaku pergaduhan. Tak sama. Masing-masing ada haluannya masing-masing. Masing-masing ada hala tuju dia masing-masing. Ada yang declare dia ni, dia lah yang paling terbaik, jemaah yang paling terbaik. Dan dia lah jemaah, dia rasa jemaah yang paling betul yang berada di Malaysia. Aku tak tahu lah, faham ke tak aku sembang tentang jemaah lah ni. Allah alam. Di peringkat salah sahabat mungkin yang biasa mendengar perkataan tamrin mungkin dah faham. Yang tak dengar apalah tamrin, nyanyi lagu apa, tak tahu. Okey, perkataan tamrin wajar ataupun tidak diteruskan. Kerana tamrin ini dia melibatkan pemilihan orang. Sama konteks kita nak memilih untuk mengetuai kepimpinan, kita perlu select orang untuk menjadi yang terbaik. Di mana yang orang yang terbaik sahaja yang boleh memimpin. Orang yang terbaik sahaja boleh berada dalam jemaah dia. Dia nak orang macam mana jemaah tersebut? Kalau dia nak golongan jemaah yang berfikiran sosialis, ambillah, tidak ada masalah. Tapi ada yang mengaku, yang kata kami dah buat ujian Islam, kami pun buat ujian Islam juga, tapi kami selalu dicantas. Tengok gerak kita macam mana. Kadang menjadi permasalahan. Kadang perkara ini, perkara-perkara yang melibatkan tamrin ini, anda melihat konteks peribadi anda sendiri sebagai seorang mahasiswa, yang anda melihatlah ada beberapa gerakan-gerakan mahasiswa di kampus
kebanyakan pelajar atau mahasiswa itu sendiri yang terlalu taksub dengan tamrin, terlalu taksub dengan jemaah dia tanpa ada pemikiran terbuka sedikit pun. Itu jadi bahaya, jadi masalah. Ada pemikiran, ada pun sifat taksub kepada tokoh-tokoh dia. Dalam tokoh dalam ikrar, dalam haluan isma dan sebagainya, pas ke terlalu taksub dengan kepimpinan dia, itu yang jadi masalah. Di peringkat mahasiswa yang anda melihat, mahasiswa sini yang bergaduh sama mahasiswa, sedangkan di peringkat yang lain, peringkat atasan, kadang baik je benda tu. Dan anda kenal beberapa orang, dan alhamdulillah anda melihat perbincangan yang lebih matang dibincangkan daripada peringkat mahasiswa. Kerana mahasiswa bila berkaitan dengan soal jemaah ini jadi masalah. Bahkan jadi pergaduhan di universiti. Dia ni orang aku, dia ni orang aku. Hang nak ambil apa? Aku lebih layak ambil dia. Bergaduh. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita, metod pelaksanaan itu bergantung pada kita nak teruskan ataupun tidak. Mungkin anda tak menjawablah wajar diteruskan atau wajar tidak. Kerana apa? Benda ini perkara yang melibatkan banyak orang, banyak jemaah yang berada dalam satu konteks tamrin. Tamrin ini digunakan oleh semua. Pas guna tamrin, kalau aku sebut kat USIM ni, kalau anda sebut kat USIM ni, memang dah kena panggil dengan SCP ni. Tapi di sini tak. Mungkin Allah Allah kalau ada SCP tu mampu laku kan. Kalau sebut USIM tak boleh kata tamrin. Mungkin ada di sini okey. Tamrin digunakan oleh PAS, tamrin digunakan oleh haluan, tamrin digunakan oleh ikram, tamrin digunakan oleh isma dan sebagainya, jemaah-jemaah yang tabligh dan sebagainya, digunakan untuk pemilihan yang terbaik untuk mereka. Wajar ataupun tidak bergantung kepada kita. Dan perkara tersebut tidak mampu dilaksanakan, dia berbalik kepada peranan kita sebenarnya. Peranan kita untuk membawa gerakan kita, peranan kita untuk memfahaman dan fikrah kita itu sendiri. Kalau fikrah kita betul dan orang mampu menerima fikrah kita, itu hak kita. Macam Rasulullah diutuskan untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk memberi taufik sama ada masuk Islam ataupun tidak, memberi ajaran Islam. Pemilihan dia Allah Ta'ala yang pilih, Allah Ta'ala yang tetapkan diri dia, Allah Ta'ala sama ada dia Islam ataupun tidak. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Azmil. Sebelum ana meneruskan dengan jawab soalan daripada saudara Syazmi, seterusnya terus kepada kesimpulan, perhatian kepada pemilik kenderaan. Sekali lagi, DCD 6398, DCD 6398, Viva tolong minta tolong kerjasama untuk alihkan kenderaan anda. Okey, seterusnya kepada saudara Syazmi, minta tolong jawab soalan dan seterusnya buat kesimpulan pada malam ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkenaan dengan soalan pandangan mengenai pentadbiran negeri Kelantan. Daripada sudut saya, alhamdulillah, pentadbiran Kelantan merupakan satu pentadbiran yang cukup baik. Kerana kalau kita nak lihat bangunan, kita boleh pergi KL, kita boleh pergi Selangor, kita lihat betapa berlomba-lombanya pemimpin-pemimpin di sana membangunkan. Tetapi uniknya kerajaan Kelantan, uniknya pentadbiran Kelantan, mereka bukan membina bangunan, tapi mereka membina manusia. Sebagai bukti hebatnya pentadbiran Kelantan, kuliah ilmu di medan ilmu setiap hari Jumaat. Bukan dilaksanakan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi dah berpuluh tahun. Malah setiap kali kuliah dijalankan, ratusan orang datang untuk meneruskan pengajian ilmu. Maka ini satu pendekatan pentadbiran yang bagus, dikatakan membina masyarakat, membina rakyat dengan sudut ilmu, bukan kita membina rakyat daripada sudut kemewahan. Akibatnya apa? Berlambak longgorkan hedonisme di Kuala Lumpur dan KL sana. Ana hidup selama 19 tahun, hidup di suasana metropolitan zaman di Kuala Lumpur. Okey, nak jumpa dalam keadaan kita memakai tudung labu, nak jumpa dengan pelajar-pelajar orang yang pakai kopiah dan sebagainya, sangat sukar di sana. Malah macam-macam jenis manusia ada di sana di zaman itu, di bumi Kuala Lumpur sana. Jadi cabaran yang sangat besar. Pentadbiran Kelantan telah membina masyarakatnya dengan konteks ilmu, itu adalah satu pendekatan yang sangat baik. Cuma daripada sudut yang dikatakan ada wujud perbalahan dalam pentadbiran, daripada sudut zaman Nabi SAW sendiri pun kita akui adanya perbalahan di antara Nabi dan sahabat. Sebagai contoh perang Uhud, Nabi kata nak perang dalam Madinah, sahabat nak berperang di luar.
Tetapi hasilnya pendekatan yang baik digunakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, maka pendekatan yang digunakan adalah meraihkan. Sebagai contoh, kita dapat dinafikan dalam sidang Dewan Kelantan pun ada perbalahan, tetapi hari ini kita dapat buktikan bahawa 20 tahun Kerajaan Kelantan masih dipegang oleh PAS. Maka ini menunjukkan sebuah pentadbiran yang sangat bagus dan patut dicontohi oleh kerajaan-kerajaan negeri lain. Maka sebagai penutup, sebagai kesimpulan untuk forum pada malam ini, mahasiswa ejen mendepani isu semasa, suka anda untuk baca surah Al-Hajj ayat 10. Allah SWT kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan lihatlah pada diri kamu sekarang dan apa sebelumnya, lighad, untuk hari esok. Sebagai mahasiswa, lihat diri kita pada malam ini. Adakah aku telah menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat ataupun di sekitar kita? Adakah kita ini sebagai seorang mahasiswa yang tidak memberikan apa-apa dalam dunia hari ini? Kerana Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka suka ana untuk katakan bagaimana kata Prof. Ungku Aziz. Prof. Ungku Aziz kata apa? Biarlah mahasiswa itu mencabar. Dalam masa itu mereka belajar. Maka sebagai seorang mahasiswa, sebagai ejen mendepani isu semasa, kita perlu keterhadapan, perlu luaskan pembacaan. Kerana apa? Sebagai seorang mahasiswa Islam, kita perlu lead kepimpinan ini. Jangan sampailah orang-orang yang mahasiswa yang sama taraf dengan kita, seperti berfikiran sekolah, hari ini timbul Benzali dan sebagainya. Kita tak nak orang sedemikian lead kepimpinan negara, malah kita nak mahasiswa Islam sendiri yang lead kepimpinan dan mendepani isu semasa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, silakan. Sikit lagi untuk soalan yang kedua tadi, Nasir tak ada yang menjawab. Suka untuk saya bawa satu kata-kata hukama ataupun hadis Nabi SAW. Al-hikmatu dalatun mu'min fa aina wajadaha fa ahaqqu biha. Rakan-rakan sekalian, kalau tak silap fahaman saya pada soalan tadi itu ialah, adakah boleh kita sebagai orang Islam ni nak amalkan value yang baik daripada barat sebagai contoh? Bolehkah kita ambil, ataupun bila kita ambil ataupun kita ta'amul ataupun beramal dengan benda tu, kita ni sekular ataupun kita ni agung barat? Rakan-rakan sekalian, apa yang cuba saya nak bawa di sini, berdasarkan kata-kata tadi, al-hikmatu dalatul mu'min fa aina wajadaha fa ahaqqu biha. Hikmah kebijaksanaan itu dalatul mu'min, makin jauh dalah dengan mukmin. Fa aina wajadaha, bila mana kamu mendapati hikmah itu walau di mana sahaja, fa ahaqqu biha, sebenarnya itu adalah hak kamu. Kalau kita pernah tengok ataupun teliti kata-kata seorang sarjana Muslim, kalau tak silap saya Muhammad Abduh pernah kata, ra'aitul Islam dunal Muslim wa ra'aitul Muslim dunal Islam. Kadang-kadang aku lihat di negara Islam ni tak ada ciri, value, nilai, sifat Muslim, tapi kadang-kadang ra'aitul Muslim dunal Islam. Kadang-kadang aku pergi negara barat, tak silap bukan Muhammad Abduh, tapi rasanya area itulah, apa Jamaluddin Al-Afghani ke sama rakan seangkatan gitulah. Dia kata, tapi bila aku pergi negara barat, ra'aitu Muslim dunal Islam. Kadang-kadang aku tengok di barat, di negara yang bukan Islam itu lebih tinggi, lebih mahal nilai Muslimnya. Rakan-rakan sekalian, saya tak nak cakap panjang, ini muhasabah untuk kita semua yang nak apply, yang nak jadi contoh kepada Muslim pada hari ini. Kita tak perlu lagi tengok Afghani ke Muhammad Abduh ke, tapi di mana kita nak jadi contoh kepada dunia Muslim pada hari ini. So saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai muhasabah untuk kita semua.
supaya kita ambil Islam itu pada nilai value asas yang tepat dan kita implement dengan ajaran yang sebenar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan kata berakhirnya soal jawapan soal daripada panel yang terakhir sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada malam ini yang bertajuk mahasiswa ejen dalam mendepani isu semasa.